Ustaz? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu nujumil huda. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'sal faqir summa liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Sadaqallahu azim. Sedang peminat kursus umrah Andalusia setiap pagi Sabtu yang dihormati seluruh para pegawai di Andalusia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ilahi kerana pada pagi Sabtu ini kita masih dapat meneruskan kursus umrah seperti biasa. Dan saya dari segi peraturan perjalanan apa semua biasanya telah dikeluarkan oleh pihak Puan Haji Aida pada setiap hari jam pukul 2 petang ya. Setiap hari di online juga, insyaAllah. Saya lebih fokus kepada peribadatan. Peribadatan apabila kita hendak melakukan satu umrah ketibaan kita, sebab yang bersama yang saya fikirlah yang berminat sangat nak mengikuti kursus ini ialah mereka yang akan pergi menunaikan umrah. Jadi perkara penting kepada saya ialah bagaimana cara hendak melakukan ibadat umrah itu mengikut peraturan maqasidus syariah supaya tidak terlanggar. Sebab setiap rombongan yang pergi, boleh dikatakan hampir setengah ataupun 60% daripadanya yang belum pernah pergi menunaikan umrah. 40% lagi yang selalu pergi. Yang 40% lagi alhamdulillah lah mungkin banyak kepahaman dan kebiasaan yang sudah dilaksanakan. Namun bagi yang belum pergi ini memang akan menghadapi kejutan sedikit ketika nak berumrah. Oleh yang demikian, apa yang perlu saya tekankan di sini, hendaklah kita memiliki perbekalan yang lengkap nak buat ibadat. Sebab apa? Kalau kita berpuasa setiap tahun pun ada masalah kepada setengah orang. Sedangkan tiap-tiap tahun buat tu, kita semayang pun satu hari 5 kali. Ada juga yang bermasalah dalam semayang kita. Ya, dari segi bacaannya, dari segi tumakninahnya, banyak ekspres je semayang, cepat nak sudah. Jadi nilai kualiti itu tidak lengkap ya, tidak lengkap lah walaupun sembahyang itu sah. Tapi dalam ibadat umrah ni dia lain sikit. Kita tak pernah pergi, tiba-tiba nak pergi. Bila nak pergi tu benda yang kita buat tu ialah bukan di sini dan tak boleh diganti. Kalau salah satu tak boleh ganti, dia kena ulang balik semula. Kalau boleh diganti tak apa. Namun umrah itu kita faham sajalah. Setiap kali nak buat umrah kena berniat di mikatnya, kena buat persediaan-persediaan. Jadi sebab itulah saya memberi penekanan untuk kita lengkapkan ibadat umrah kita itu mengikut panduan. Oleh sebab itulah saya di segi keprihatinan, saya menulis sebuah buku panduan ibadat, dia panggil ni doa buku gantung ya, panduan ibadat umrah ziarah ya, umrah dan ziarah. Supaya kalau kita ikut saja panduan daripada buku ini, memang kita tidak akan tersasar.
Sebab kita buat mengikut sekuen ataupun peraturan satu demi satu dengan lengkapnya. Dan ringkas, bukan lengkap yang kita berikan penerangan yang kadang-kadang menjadikan orang tu tidak bertambah tak faham kalau kita lengkapkan dengan penerangan yang panjang lebar. Jadi ini tak ada banyak penerangan. Dia hanya memberitahu buat ini, cara dia gini, ini, bacaan dia ini. Jadi lengkap ya. Jadi kalau nak beli buku ini, dia tak boleh percuma sebab Andalusia bertanggungjawab. Bila seorang berdaftar dengan Andalusia dengan bayar RM300, kita akan bagi sebuah buku percuma. Buku ini pun serupa dengan buku yang kita tunjuk tadi. Cumanya buku ini, dia banyak penerangan. Tulisannya kecil-kecil sebab banyak maklumat yang kita nak masukkan ke dalamnya. Yang ni tak banyak maklumat. Dia hanya ada apa yang patut kita buat. The do's and the don't. Apa yang patut kita buat. Persediaan apa yang patut kita sempurnakan. Yang ni lengkap. Lengkap dengan penerangan, dengan jitu sekali lah supaya jemaah boleh buat rujukan. Jadi yang ni percuma kita bagi. Bawa buku ini jangan tak bawa sebab takut timbul masalah. Kalau nak mudah ini buku sebab dia boleh gantung. Dia boleh gantung jadi masa kita duduk berjalan tu, nak buat ibadat kita hanya kalau terjatuh pun dia buku ni tak serak ke lantai sebab dia tergantung. Jadi kita buka satu persatu ya. Berbuka-buka daripada mula macam ni. Kalau terjatuh pun boleh ambil balik. Okey. Itu panduan ya. Jadi hari ini saya masih lagi nak menceritakan sambungan hari Sabtu lepas. Yang ni hari Sabtu lepas kita dah cerita dah. Apabila seorang tu mula berniat umrah di Mekah, dia wajib menjaga pantalan ihram. Jadi kita berhenti tanpa pantalan ihram semalam. Namun mungkin hari ini ada lagi jemaah yang baru berregister dan baru menentukan nak pergi pada 8 hari bulan. 8, 9, 10, 11, 12. Ke atas ni dah ramai sangat orang nak pergi. Jadi saya tengok dalam hari 8 hari bulan pun sampai 160 orang. Yang 8 hari bulan saja. Tentulah ada di kalangannya yang tak dapat sempat ikut kursus. Jadi mereka hanya bergantung kepada pembacaan saja. Kadang-kadang rujuk kepada Google dan sebagainya. Yang ni belum pasti lagi kalau kita Google macam mana pun belum pasti tepat pernyataan mereka sebab tak boleh nak soal jawab. Jadi terpaksa mengikuti kursus. Jadi kursus inilah kita adakan supaya jemaah yang nak pergi mempunyai kelengkapan dah. Jadi dia tak boleh salahkan orang, tak boleh salahkan siapa. Sebab setiap hari Ahadnya hari Sabtu sebelum 2010 bulan 2, sebelum itu setiap hari Sabtu dan Ahad saya akan mengadakan kursus secara live, secara berdepan-depan di Dewan Besar kita. Boleh muat 500 orang di Andalusia Travel Kampung Pandan. Tapi semenjak daripada bulan Mac 2020 sampai sekarang kita tak boleh mengadakan perhimpunan dalam dewan itu kerana SOP KKM, SOP COVID. Jadi tentulah para jemaah yang nak pergi itu tidak ada peluang untuk nak datang dengar ceramah. Mereka terpaksa mencari peluang-peluang yang ada melalui online di handphone masing-masing macam ini. Barulah ada. Jadi itu pun tak banyak. Bila saya bagi ceramah berdepan dengan handphone macam ini, dia punya idea berlainan daripada apa yang kita berdepan dengan jemaah. Jemaah dia cepat-cepat angkat tangan bertanya ketika itu. Kita di sini nak tanya pun takut tak sampai, hanya melalui tulisan saja. Jadi di dalam program ini, jika ada di antara para jemaah yang nak tanya, walaupun tengah saya berceramah, tanya saja melalui tulisan. Tulislah dekat handphone masing-masing, kemudian belaskan ke skrin, saya akan baca insya-Allah. Saya akan jawab pula insya-Allah ya. Okey, jadi saya nak sambung balik. Minta maaf, penerangan yang panjang-panjang lebar orang lain buat. Saya betul-betul nak
lengkapkan apakah keperluan, apakah amalan yang nak dilakukan oleh seorang yang hendak melakukan umrah. Sebab dia ada banyak masalah kerana perjalanan yang agak berlainan. Ada orang pergi terus ke Mekah Al-Mukarramah melalui KLIA, di mana kapal terbang singgah di Jeddah, turun Jeddah, dia pergi masuk ke Mekah. Mereka ini mikat mereka, persediaan untuk pergi umrah mereka bermula daripada rumah. Ada satu kumpulan lagi kapal terbang terus ke Madinah. Mereka ini pergi macam pelancong biasa, tak perlu bersedia untuk nak melakukan umrah lagi. Sebab mereka akan pergi duduk 5 hari ketika berada di Madinah. Jadi, ambil beg, segala keperluan masuk dalam beg, pakai pakaian biasa, naik kapal terbang, pergi Madinah. Hari yang kelima barulah bersedia untuk pergi menunaikan umrah, barulah bersedia untuk memakai ihram dan sebagainya. Jadi saya nak ambil balik, bagi yang Madinah tu tak apa, mutawif akan beri penerangan. 2-3 hari Madinah, mutawif akan beri penerangan bagaimana cara nak melakukannya. Dan kumpulan tu menjadi kecil, 40 orang satu bas. Jadi mudahlah mutawif itu memberi penerangan dalam bas dan sebagainya. Itu mudah. Tapi ini yang nak pergi melalui Jeddah dengan kapal terbang ni, mana ada boleh kita beri ceramah dalam kapal terbang. Dan kita tak sempat nak bagi kursus dekat airport. Sekarang lah. Jadi yang ni lah saya nak buat penekanan. Ya, saya nak buat penekanan. Rojoklah kepada buku doa gantung. Rojoklah kepada buku percuma yang diberi oleh Andalusia. Dan ikutlah apa yang akan menjadi panduan kita. Saya nak mulakan balik. Siapa yang ada soalan nanti terus tanya ya. Jika kita hendak pergi terus daripada KLIA ke Jeddah masuk ke Mekah, di Malaysia hari nak berangkat, apa kita patut buat? Dalam tempoh 2 hari sebelum berangkat, kena dapatkan dulu PCR, ujian COVID yang melalui hidung dan melalui kerongkong. Yang tu kena pergi dekat klinik swasta yang menawarkan perkhidmatan ini. Kalau kita pergi dekat hospital biasa pun boleh. Tapi dia mengambil masa sampai 3 atau 4 hari baru mendapat jawapan. Sedangkan di dalam peraturan peraturan umrah Arab Saudi, dia nak buat PCR dalam tempoh 72 jam. Dalam tempoh 72 jam hingga sampai kita menjejakkan kaki ke Jeddah. Jadi jangan sampai ke Jeddah tu dah kita ambil terlalu awal. Kan kata nak pergi hari Sabtu, kita pergi ambil hari Rabu lagi. Sudah 4 hari kali dengan 24, berapa lama? Dia nak 72 jam ataupun 3 hari sebelum lepas. Jadi 3 hari sebelum lepas tu kena tengok pula. Time-nya jangan sampai bila kita nak landing dekat airport sana, CPR tu sudah tamat tempoh dah 72 jam. Teruklah kita. Sebenarnya pada dia nak 48 jam. 48 jam, tapi oleh sebab di Malaysia ni lambat nak mendapat jawapan PCR ni, ujian COVID kerongkong dan hidung ni, dia lambat jawapan dia, maka kita kata 72 jam. Artinya mungkin jemaah haji tu, kalau dia nak pergi hari Sabtu malam, dia boleh ambil 11 pagi hari Jumaat. Pagi hari Jumaat. Mengapa? Kerana pagi hari Jumaat dia buat, mungkin petang Jumaat dia dapat jawapan. Hari Sabtu malam nak berangkat, jadi masih balik lagi lah. Kita tak mau dia pergi ambil hari Rabu pergi ambil dah. Khamis, Jumaat, Sabtu. Sudah berapa? 24 kali 3 ada berapa? 72 jam. Lebih daripada itu kita takutlah. Jadi itu pertama sekali. Semua orang kena ambil. Jadi yang duduk di kampung-kampung yang jauh-jauh dengan tempat pemeriksaan, yang ni payah kena datang awal sikit ke Kuala Lumpur. Untuk di Kuala Lumpur ni banyak sangat klinik-klinik ataupun hospital swasta lah. Hospital swasta yang cepat memberi keputusan dengan berbayar.
kita pergi buat pemeriksaan, dan dalam satu tempoh yang 1 hari ataupun kurang-kurang paling cepat dalam tempoh 6 atau 8 jam dia dah bagi jawapan. Jawapan tu akan dimasukkan ke dalam handphone kita. Jadi di handphone tu apabila di airport mereka akan minta, dia nak tengok di airport nanti dia akan minta apa? Sudah divaksin ke 3 dos atau tidak. Dia nak tunjuk, kita tunjuk ada. Kalau tak tunjuk yang tu, kalau tak ada yang tu memang bisa tak boleh keluar. Kemudian dia tanya mana keputusan PCR, ini yang baru kita tunjukkan. Kalau sekiranya hospital itu ada kemudahan, suruh dia printkan keputusan. Selain daripada dia memasukkan dalam MySejahtera kita, ada jawapan dekat situ. Barulah boleh kita membuat pemeriksaan immigration untuk menaiki kapal terbang, ya. Okey. Namun jemaah bukan itu saja yang dia kena buat persediaan. Sebelum berangkat ke KLIA, orang yang terus masuk daripada KLIA ke Jeddah ke Mekah hendaklah bersedia untuk melakukan persediaan umrah. Apa dia? Saya ulang balik sekali lagi yang minggu lepas. Pertama, dari segi pakaian. Dari segi pakaian, orang lelaki keluarkan siap-siap pakaian ihram, 2 tuala ihram, 1 ustaz tali pinggang, dan tengok kalau 2 hari lagi nak berangkat tu, buat persediaan untuk berangkat lah. Segala peralatan yang ada tadi ni, tengoklah apa peralatan yang boleh. Peralatan ni boleh didapati kalau nak pergi ke kedai Ben Daud Sdn Bhd di South Wales City pun ada, dekat simpang nak pergi ke di antara highway nak pergi ke Allahumma salli ala ke Dengkel ataupun ke Sepang. Di sana ada South Wales City, bandar baru. Di situ ada kedai Ben Daud, boleh beli banyak barang. Satu lagi yang paling masyhur ialah kedai di sebelah Ibu Pejabat Ben Andalusia, di Desa Pandan, ya. Desa Pandan sebelah Ben Rakyat. Ada peralatan buku-buku ni semua, peralatan pakaian ihram, semua segala-galanya adalah. Telekung ada di situ. Satu lagi di Wangsa Malawati 4. Wangsa Malawati 4 ni di selekoh yang ada simpang dekat situ. Ada kedai gerai-gerai tepi jalan, orang jual kuih-kuih, nasi lemak dan sebagainya. Di sebelah kanannya tu ada sederet kedai, lebih kurang dalam 12 pintu kot. Jadi Ben Daud ada di kedai nombor 3. Kedai dekat penghujung. Okey, boleh beli sana. Apa barang yang nak dibeli untuk ni ialah buku panduan, ubat-ubatan ringan, musim sejuk ni pelembut-pelembut kulit, bagi orang perempuan, alas kaki untuk nak pergi tawaf. Sejuk ni kena pakai alas kaki untuk tawaf, iaitu kasut kecil, kasut lembut selain daripada stoking, ya. Lepas tu lain-lain peralatan lah boleh beli kat sana. Okey. Hari nak berangkat, apa kita nak buat? Tengok jam. Kalau kita nak berangkat pada pukul 11 malam, eloklah petang itu sudah pun kita berangkat pergi ke airport. Jadi sebelum berangkat apa nak buat? Buat yang sunat dulu. Trim rambut, janggut, misai. Trim. Sempurnakan cukuran elok-elok. Kalau yang ada janggut tu janganlah potong janggut kau nak pergi ke Mekah. Dia hilang sunatnya. Dia simpan janggut tu. Misai boleh buang. Janggut jangan. Ya. Walaupun dia bukan satu benda yang berdosa, tapi kita kekalkan sunnah itu. Ya. Jadi trim janggut, rambut, misai. Kemudian jangan cukur rambut bagi lelaki, jangan cukur. Sebab cukurnya itu ialah paling afdal selepas sa'i nanti. Masa tahallul umrah baru bercukur, itu cukup afdal. Okey, ikut sunnah Rasul. Jadi sudah trim rambut, janggut, misai, kerak kuku semua. Katakanlah nak berangkat pukul 8 malam. Jadi pukul 3 petang bagi mereka yang dah berada di Lembah Kelang. Bagi mereka yang berada di negeri lain, masuklah ke Kuala Lumpur ini seboleh-bolehnya sehari sebelum naik kapal terbang.
Sebab boleh buat persediaan. Dia nak sewa hotel ke, dia nak tidur rumah saudara ke, tak apa. Tapi kalau ada jaminan, nak berangkat pukul 8 malam, dia daripada Kuantan, dia berangkat pukul 8 pagi daripada Kuantan sampai Kuala Lumpur, lebih kurang dalam pukul, kita bubuhlah 3 jam. Kita bubuh 3 jam. Katakan sampai Kuala Lumpur dalam pukul 1, pukul 8, 9, 10, 11. 11 sampai Kuala Lumpur, jadi ada masa lagi kalau dia boleh menumpang rumah orang ke sebagainya, boleh ada masa untuk membuat persediaan. Persediaan dia apa? Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram di sebelum pergi ke airport. Kemudian pakai pakaian ihram, 2 helai kain selendang. Ramai orang meminta kepada saya, Ustaz, mengapa tidak tunjukkan kepada kami cara memakai pakaian ihram? Jadi saya bila berkursus melalui video ini agak sukar. Tapi hari ini kalau ada yang meminta juga nak pakai, saya boleh cuba acu-acukan. Boleh ikut ya. Itu panduannya. Tapi mesti ada request, ada permintaan. Sebab saya nak kena pergi ambil ihram. Ihram tu ada semua tali pinggang. Saya cuba pakai. Saya rasa saya duduk kat sini ni, rasanya boleh saya lakonkan pemakaian ihram itu, insya-Allah. Okey. Jadi pakai pakaian ihram, mandi sunat ihram ya. Cara mandi pun kena tengok juga. Oleh sebab kita nak musafir, kita berniatlah nak mandi tu, pergi ke bilik air, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla sunnatal ihramillah taala. Bila tuanku aku berniat saya tak mau saja aku. Kita niat apa-apa pun saja aku, saya pun tak tahu siapa yang mengajar saja aku ni. Bukan saja-saja ni buat sungguh-sungguh. Jadi kita kata menyanyi, ya Allah Tuhanku, aku berniat menunaikan, ya Allah aku berniat untuk mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Ya. Jangan sebut salah pula, nawaitul ghusla sunnatal ihrami raka'ataini ma'mum lillahi ta'ala, sudah ada rakaat, ada makmum pula nak mandi sunat ihram. Bukan sembahyang ni. Kan? Okey. Ya Allah Tuanku, aku berniat. Kalau tak boleh baca yang jawi, niat dalam hati. Apa kita nak sampai kepada Allah, bahasa kita boleh. Ya Allah Tuanku, aku berniat menunaikan, ya Allah Tuanku, aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Aku mandi sunat ihram kerana Ta'ala. Apa itu? Kalau ikut di dalam peraturan yang disebut dalam kitab Bahrul Mazi, dia kata jurus sebelah kanan dahulu. Jurus sebelah kanan, lepas itu belah kiri, jurus tengah-tengah. Daripada kepala sampai habis. Lepas tu kita basuh seluruh badan kita. Habis basuh badan kita, kalau kita nak sembahyang sunat ihram, kita niat yang kedua waktu mandi, iaitu mandi sunat musafir pula. Nawaitul ghusla sunnatas safarillah ta'ala, ya Allah aku berniat mandi sunat musafir kerana Allah Ta'ala. Sunat kerana Allah Ta'ala. Mandi. Jeruh lagi sekali, jeruh habis semua. Lepas tu ambil wuduk, pakai pakaian ihram. Dan lap-lap semua masuk dalam bilik persalinan, pakai pakaian ihram. Jangan pasang niat nawaitul umrah, jangan. Pakai ihram saja, belum berniat lagi. Lepas pakai semua cukup, selesai, sembahyang sunat musafir. Sembahyang sunat musafir, di mana tempat kita berhenti yang kita mandi sunat ihram tu, di situ kita sembahyang sunat musafir. Kalau dah kita buat di rumah di Kuantan ke, di Kota Baru ke, tak payah lagi lah. Tapi kalau belum buat lagi, sembahyang sunat musafir. Usolli sunat safari raka'atainillah ta'ala. Sembahyang sunat musafir. Habis sunat, apa ayat yang nak dibaca? Kalau kita tengok dalam kitab besar-besar, dia kata baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Qul huwallahu ahad. Tapi sekarang ni oleh sebab kita nak buat dua sembahyang, kita baca surah lain. Surah apa? Kita baca surah Li'ila bi Quraisyin ila bihim rihlata syita'i wa saif. Falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Li'ila bi Quraisy. Sebab ayat Li'ila bi Quraisyin ni ada berkaitan dengan orang bermusafir. Orang Arab dulu dia suka musafir, dia suka berjalan ke utara dan selatan dalam musim panas, musim sejuk, ya. Jadi elok. Lepas itu, rakaat yang kedua kita baca Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas.
Lepas tu selesai, kita sembahyang sunat ihram pula. Doa sikit lah, doa musafir tu bacalah doa musafir. Allah, di dalam buku panduan ni ada Allahumma antas sahibu fis safar wa antal khalifatu fil ahli wal auladi wal ashab. Allahumma fadna iyahum fi jiwarika wa la taslimna iyahum fi kanafika. Ada ya? Ada. Disebut dalam ni. Dan ada dalam panduan, buku panduan ni saya tulis betul-betul ila preparation semua ada. Kemudian tu bacalah doa lain kalau kita keluar. Dalam ni saya ada sebut nak tinggal kita kata istaudakallahu wa dinaka wa amanatika wa khawatimu amalika wa zawadallahu taqwa wa faradambaka wa yassir lakal khaira haitsuma kunta. Lepas tu kita baca lagi bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah azim. Ya Rabb a'udzubika an udillah, panjang. Lepas tu baca doa tolak bala sikit. Lepas tu minta takwa semua, barulah baca Allahumma anta sahibu fis safari antal khalifatu bil ahli wal aulad wal ashab, ada disebut dalam ni. InsyaAllah ya. Lepas baca tu dalam masa nak berjalan tu ataupun selepas sembahyang sunat musafir, cuba baca doa Rasulullah melakukannya. Dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma ja'al safarana hadza al-birra wa taqwa. Allahumma ja'al safarana hadza al-birra wa taqwa wa min al-amal lima tarda. Allahumma hawin alaina safar wa ka'abatil munkali fil ahli wal aulad wal ashab. Baca tu. Ada doa tu ditulis dalam buku doa ini. Itu baca doa nak berangkat ke sana, doa musafir. Dan baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selesai yang tu, baru mandi sunat, baru sembahyang sunat ihram. Bangun sembahyang sunat ihram. Usolli sunatal ihram rakaatain la ta'ala, baca Fatihah, qul wallahu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Fatihah, baca qul wallahu ahad. Kemudian teruslah kita menaiki kenderaan menuju ke airport, ya. Okey. Saya buat bayangan sikitlah. Tak mau ambil masa panjang, takut tak habis cerita ni. Bila sampai ke airport, kita kena ada sekurang-kurangnya 4 jam sebelum berangkat lah, sebelum naik kapal terbang. 4 jam. Mengapa 4 jam tu macam-macam boleh berlaku, terlupa itu, terlupa inilah. Biar duduk kat sana, sesudah sempurna tak apa. Daripada sampai ke sana nanti, itu tak kena, ini tak kena, nak minta doa kat siapa, nak minta tolong kat siapa. Ni barang-barang semua dah habis periksa dah, kita datang lewat. Dalam tu terlupa pula itu dan ini, lagi kacau. Jadi 4 jam adalah sangat impel ataupun sangat relevant. Ada orang tanya, apa pasal nak pergi kena duduk 5 jam di airport? Kita cadangkan kalau dia tak mau duduk 5 jam ke airport, tak apa 3 jam pun tak apa. Tapi jangan 2 jam. Jangan 2 jam. Kita masuk 2 jam nak terbang, barang kita ni dah masuk dalam perut kapal terbang, kita baru nak check in. Sedangkan kaunter dah tutup. Jangan. Kapal terbang ataupun pihak penerbangan dia tak mahu macam itu. Dia nak 3 jam sebelum berlepas. Masih ada ruang lagi untuk kita sorongkan beg kita untuk timbang dan keluarkan apa yang kita panggil pasport kita. Kalau 2 jam memang tak boleh buat apa-apa dah. Takut dah tutup pun semua kaunter, kita menjerit-jerit. Nak pergi umrah menjerit-jerit di airport, kesilapannya kita lah. Sebab ingat, bila kita nak pergi ke Mekah, kita kena ada satu ruang pemikiran yang betul-betul tawakal kepada Allah dengan ikhtiar yang panjang. Jangan kita ingat Andalusia ni cakap bila saya pergi dia boleh tolong saya. Jangan letak kat situ. Kadang-kadang ada benda yang pegawai kita sana tak boleh tolong. Dia bergantung rapat dengan pihak kapal terbang. Ya, jadi tolong ya. Jadi setelah kita bersedia sampai ke airport nanti, dalam keadaan kita memakai pakaian ihram, ni terus saja kita serahkan beg-beg kita. Bila dah serah beg, pegawai tu tahu kita dah ada kat situ, itu senang hati pegawai-pegawai semua. Kalau tak datang lagi, mana lah seorang jemaah ni. Sebab kita kena ingat bahawa di musim COVID ini amat banyak rintangan yang melambatkan. Banyak sangat rintangan yang melambatkan. Kalau jadi kecoh-kecoh pula, tengok-tengok pula positif pula. Itu yang kita rasa takut. Lagi 2 jam nak berangkat. Kita dah lambat sampai.
cek tengok ni, ataupun didapati positif, cek tengok last minute dapat positif. Masya Allah, bayangkanlah duit dah bayar kapal terbang lagi sejam 2 jam nak berangkat, kita tak boleh berangkat, barang dah hantar kena keluarkan balik. Ya Allah, punyalah hara-hara. Jadi itulah saya rasa apa yang diberi peraturan itu ikut saja, itu menyelamatkan kita insya-Allah ya. Okey, apa itu apa nak buat? Saya nak patah balik. Ni selepas serah barang, pasport tak diserahkan lagi, tiket tak serahkan lagi nanti. Pihak pengurusan penerbangan akan mengaturkan dan pegawai Andalusia akan memberi bantuan sampai pasport singgah ke tangan kita. Dan dia akan beri peraturan-peraturan apa yang ni. Dan ketika itu mutawif pun ada dengan kita. Mutawif yang satu bah kita ada dengan kita waktu itu. Boleh rujuk kat dia terus dan boleh dikenali. Bagi wanita pula yang nak berangkat, kalau dia ditakdirkan masih dalam uzur, dia masih dalam uzur syar'i, iaitu dia ada haid, nak terbang juga bersama dengan suami, dia pun mandi sunat ihram juga ya. Dia mandi sunat ihram, bukan akad ada besar, dia mandi sunat ihram, bersihkan semua badan, pakai pelekat-pelekat yang tertentu. Lepas itu pakai pakaian biasa dia lah, tutup aurat semua, pergi ke airport. Dia tak ada lorat apa-apa lah sebab ni. Namun dia nak kena niat juga atas kapal terbang tau. Dia nak kena niat atas kapal terbang. Maksud saya, orang perempuan kalau nak niat, tak perlulah dia pakai telekung. Tak perlu, dia tutup aurat dah boleh pasang niat. Sebab orang wanita ini pemakaiannya di dalam ihram ini simple. Seperti mana biasa. Cuma nak pakaian bersih, tutup aurat. Berbanding dengan lelaki, dia hanya kena 2 helai pakaian atas dan bawah dan tali pinggang tu saja. Lain semua tak boleh pakai. Itu cerita dia. Jadi bila dia sampai ke airport, kita tengok apa yang saya cakap tadi, serahkan beg kita semua. Kemudian kita boleh jumpa dengan keluarga. Itu masalah nak berinteraksi dengan keluarga, nak pesan apa yang tinggal, nak beritahu apa-apa semua. Hingga sampailah nanti, bila dah 2 jam sebelum lepas, maka pasport akan diberikan kepada jemaah. Biasanya dibawa jemaah pergi ke satu tempat, masa nak bagi pasport tu, dia bagi dekat timbang barang tadi. Timbang barang, lepas tu duduk je. Lagi 2 jam nak dipanggil balik jemaah berkumpul, diberikan pasport. Pasport ni senang je. Pasport ni akan dipanggil nama dan akan diberi. Dalam pasport ni lengkap dengan peralatan perjalanan. Termasuk satu sampul yang dimasukkan dalam pasport ni. Sampul ini ada satu ubat-ubatan ringan dengan Panadol apa semua, dan ada gula-gula untuk memberi kemudahannya. Kita nak ni sekejap ya. Hello? Salah ya. 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 Saya nak terbang dah pada 12 hari bulan. 12 hari bulan nak terbang. Kalau nak jumpa saya hari Isnin, hari Isnin. Pergi ke pejabat ni lah di Andalusia lah. Dalam pukul 11-12. Tak apalah, you adjust lah. Pukul 11 pun saya boleh pergi. Tak boleh. Kalau hari Ahad boleh datang ke rumah. Ataupun inilah sebab ni, minta maaf. Sekarang ni saya online ni. Saya tengah duk bagi ceramah ni. Saya tengah duk ceramah ni sekarang. Saya duk khusus umrah ni. Okey. Assalamualaikum.
Okey, Muntawis, kita nak pergi, nak berjumpa, nak bincang pula permasalahan. Okey. Itu cara dia Muntawis kita. Jika ada apa-apa kesulitan, mereka akan rujuk pada saya untuk kita beri penerangan. Dia pun tak tahu saya nak beri ceramah hari ni. Wallahualam. Okey. Di airport nanti apabila sudah diserahkan pasport, di dalam tu ada satu sampel. Sampul ya. Sampul itu ada kita berikan sedikit ada satu kita panggil hamper lah. Dalam hamper tu kita ada envelope kita berikan. Dalam envelope itu mengandungi salinan PCR kita, salinan COVID, suntikan COVID yang 3 dos tu, 3 dos. Kemudian ada surat-surat lain lah yang kita berikan seperti dalam pasport tu juga kita bagi tempat duduk dalam kapal terbang dan sebagainya. Jadi kita pegang pasport dalam tu. Jadi envelope tu jangan sama sekali terlupa, klipkan atau lekatkan dengan pasport. Sebab di airport nanti di Jeddah nak tengok balik benda itu. Nak tengok balik tentang COVID yang kita dapat itu, yang kita suntik itu. Kemudian PCR dia nak tengok 72 jam tu. Ada di situ gambarnya. Jangan lupa juga bawa handphone. Handphone ni yang satu kita bawa, satu dah. Satu lagi kalau boleh beli handphone second hand ke untuk kita gunakan sepanjang berada di Mekah dan di Madinah. Belilah yang second hand yang boleh digunakan. Tujuan dia untuk kita beli SIM card baru dekat sana. Bagi tujuan mengisi kehendak-kehendak peraturan SOP yang menggunakan sistem Tawakkalna dan I'tamarna dengan menggunakan SIM card baru yang beli di Mekah. Sampai di hotel nanti mereka akan jual kepada kita. Waktu kita berhenti makan, waktu mula sampai mereka akan jual kepada kita. Kita kena beli 34 rial kalau tak salah. Dia akan masukkan nombor baru Saudi punya untuk kemudahan kita. Dan saya nak beritahu kepada semua jemaah, bila kita nak beli SIM card ini, kalau dapat jangan beli harga pukal, harga untuk ni 34 rial tu saja. Kalau boleh beli 100 rial. Sebab kita boleh menggunakannya untuk international call yang bayaran dia murah. Dalam RM2 je 1 minit ke Malaysia. Kalau kita pakai roaming hak kita punya, ya, jawab dia 1 minit dekat-dekat RM8 lah. RM8 Malaysia ya. Ataupun kalau dia lebih kurang RM7.50 ke RM7.50 ke seminit. Jadi itu nak ingatkan. Bawa 2 handphone ya. Mempermudahkan. Sampai ke sana nanti Muntawis akan tolong mengendalikan kita. Tambah orang tua-tua macam saya ni kadang-kadang komputer-komputer, handphone ni tak berapa cekap dah. Ya, jadi macam-macam nak kena ni. Jadi Muntawis akan bantu insya-Allah. Jadi selepas saja kita terima pasport, dalam tempoh 2 jam sebelum berlepas tu kita sudah akan diberi peluang untuk bertemu dengan keluarga, dan dalam tempoh setengah jam terus diminta masuk ke bilik menunggu kapal terbang. Jadi sejam setengah kita dah kena pergi dah. Sejam setengah sebelum terbang kena pergi. Kadang-kadang 2 jam sebelum dah dipanggil masuk ke dalam bilik menunggu. Jadi kita pun pergi. Sebab yang jadi lambat nanti, bila kita sampai ke immigration, dia nak tengok benda itu dulu. PCR kita sudah ke okey. Kalau negatif, lepas. Lepas tu 2 dus atau 3 dus suntikan. Tengok-tengok dah. Tapi lambatlah sebab semua nak periksa dengan begitu teliti. Pasport kita semua dipegang, ditengok. Selesai tu kita masuk ke dalam, dia akan minta kita scankan barang-barang kita untuk masuk ke ni. Kita pergi lepas immigration, kita akan scan barang kita untuk masuk ke kereta api ataupun train yang bawa kita ke
tangga kapal terbang ya, ke bilik berehat, masuk ke kapal terbang. Okey. Jadi tolong jangan masukkan air di dalam beg sandang, beg yang kita nak bawa masuk dalam perut kapal terbang. Jangan bawa benda-benda tajam. Ya, air tak boleh bawa, benda-benda tajam pun tak boleh, dan barang-barang terlarang yang lainlah ada disenaraikan. Okey. Bila dah selesai pemeriksaan Badan Keselamatan Mas tu, barulah kita pergi ke train, kereta api. Naik kereta api, dia akan bawa pergi ke bilik menunggu di gangway ataupun di saluran nombor yang diberi kepada kita untuk memasuki kapal terbang. Saya rasa kalau tak salah, jika kita naik kapal terbang Mas, mungkin kita tak naik kereta api. Itu tengok keadaan dulu. Tengok keadaan. Tapi biasa-biasanya kena naik kereta api lah, naik train. Sebab kapal terbang yang besar-besar akan berada di terminal satu lagi. Terminal sambungan, bukan terminal awal yang kita sampai periksa barang tadi. Pendek cerita, masuklah kita ke kapal terbang, duduklah di dalam seat masing-masing yang ada nombor. Kapal terbang pun terbang. Sebab saya nak kena ringkas sikit. Ini pun dah dekat 40 minit dah kita bercerita. Kita terbang. Bila terbang saja, belum pasang niat ihram lagi ya. Terbang saja. Dalam tempoh 1 jam, kapal terbang kita diberi makan. Beri makan ya. Habis makan semua, kita rehat. Jadi bagi mereka yang baru kali yang pertama pergi, dalam rehat tu, kalau nak tidurlah. Kalau tidak, buka buku. Buka buku, siap-siap panduan nak melakukan niat ihram. Sebab sejam selepas naik tu ada lagi 8 jam. Dia lebih kurang 9 jam penerbangan. Atau 8 jam setengah. Kita kata ada lagi 8 jam. 8 jam tu lagi 4 jam kita nak kena pasang niat dah. Lagi 4 jam atau 5 jam lagi kita nak kena pasang niat. Dia 8 jam setengah atau 9 jam penerbangan. Jadi kita dah terbang 7 jam dah nak kena pasang niat dah. Dia akan beritahu sebab tak mau terlepas daripada miqat. Jadi artinya dalam tempoh lepas makan tu kita ada 4 jam atau 5 jam lagi boleh rehat. Dalam masa rehat tu bagi mereka yang belum pergi, tolong buka balik buku doa yang kita atur ataupun buku panduan yang diberi oleh Andalusia. Baca balik peraturan jalan satu demi satu. Bagaimana nak pasang niat. Dan bila dah sampai 7 jam punya penerbangan, dia akan bagi makan lagi sekali. Lagi sekali makanan dijamu kepada kita. Artinya 6 jam di permulaan naik, sekarang dia bagi makan lagi. Sebab 8 jam. Jadi rajin dia bagi makan kita. Jadi lepas makan dia elankan lagi setengah jam ke lagi 1 jam kita akan menempuh miqat. Maka tuan-tuan boleh bersedia untuk berniat. Kita pendekkan cerita lagi. Betul. Dia kata lagi 10 minit ke 15 minit kita akan berniat, sila pasang niat sekarang. Dia di depan kita di TV tu akan menunjukkan spark dia. Miqat dia tunjukkan. Kalau kapal terbang Mas ataupun Saudia. Jadi masa itu kita pun pasang niat. Jangan tunggu sampai ke miqat pun nak niat. Jangan. Sebab kapal terbang tu dia tak akan berhenti di tengah-tengah terbang. Ni dah sampai miqat ni, berhenti sekejap atas langit. Tak. Dia terbang terus dengan 900 km sejam. Leka saja terlepas, memang tak berniat di miqat. Oleh itu, lagi 1 jam nak tempuh miqat, dia terus berikan maklumat. Pasang niat teruslah. Jadi bagi orang lelaki, kalau kali yang pertama pergi, pasanglah niat. Nawaitul umrata orang tu bihalillah ta'ala. Ya Allah, aku berniat menunaikan umrah berada menyenangkan Allah Ta'ala. Okey? Lepas itu kita kena jaga larangan ihram. Jadi itu kita berhenti minggu lepas setakat inilah menjaga larangan ihram. Bagi wanita, jika dia uzur dalam keuzuran, dia niat bersyarat. Niat bersyarat macam mana? Ya Allah Tuanku, aku berniat menunaikan umrah berihram dengannya. Sekiranya haid aku berpanjangan, sekiranya keuzuran aku berpanjangan, maka aku bertahallul kerana Allah Ta'ala. Dia kena niatnya tu, wajib niat. Nanti jangan bertikai pula, apalah ustaz ni, puasa pun kita tak boleh kalau dah datang haid, semayang lagi tak boleh. Ini
Umrah pula disuruh niat ihram. Niat pun bukan boleh tawaf dan sa'i. Itu jangan pertikaikan peraturan maqasid syariah. Dia nak supaya kita berniat juga. Maka kita niat bersyarat. Tu yang dah datang haid. Bagi wanita yang agak haid nak datang, mungkin lagi 2 hari. Mungkin esok dah nak datang dah kalau ikut jadual biasa. Sebab haid ni dia tak beritahu kita bila nak datang. Kita boleh baca melalui kebiasaan kita saja. Dia nak datang cepat, dia datang cepat. Tambah sampai ke Mekah, lagi cepat dia datang. Jadi bagi wanita yang mungkin lagi 2 hari ke, sehari lagi ke, atau lagi 4 hari nak datang haid pun boleh niat bersyarat. Takut dia mari terkejut. Niat macam mana? Ya Allah Tuanku, aku berniat menunaikan umrah berihram dengannya. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku bertahlul kerana Ta'ala. Ya Allah Tuanku, aku berniat menunaikan umrah dan berihram dengannya. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku bertahlul kerana Ta'ala. Itu cara pasangan memasang niat. Okey? Kemudian, dalam ihram tu. Bila sebut tentang niat bersyarat, saya nak beritahu atau cara orang perempuan niat bersyarat. Bila dia pasang niat, dia kena jaga larangan ihram. Sampai ke Mekah, dia tak payah pergi turun tawaf. Dia tunggu sajalah. Nanti mutawif akan setkan kepadanya dengan sistem i'tamarna untuk minta pergi menunaikan umrah apabila dia sudah bersih. Andai kata sampai ke Mekah, haid datang, tak payah buat apa, dia keluar daripada ihram. Dia gunting rambut, keluar daripada ihram. Tak dapat umrah. Apa nak buat? Nasib dia. Tapi kalau sampai ke Mekah, haid belum datang lagi, cepat-cepatlah. Sebab dia sampai-sampai duduk tak lama, mutawif akan bawa pergi tawaf. Sebab muassasah yang mengawal kita, dia bagi masa sejam atau 2 jam berada di, baru sampai, dia terus bawa pergi tawaf. Tak kira pukul 1 pagi ke, pukul 5 pagi ke, dia tak boleh. Kecuali time semayang dia tak buat turun. Lagi belum time semayang, dia akan bawa turun pergi tawaf. Sebab dia takut nanti ada wanita yang kedatangan haid, rugi tak dapat satu umrah. Sebab tu dia nak cepat ya. Jangan marah kepada mereka. Kadang-kadang kita marah orang perempuan. Allah baru sampai, sejam bawa pergi. Allah tak fikir ke, otak tak ada kan? Sebenarnya mereka lebih berotak daripada kita. Kan? Dia nak jaga kepentingan kita. Jangan marah ya. Ikut sajalah. Kita buat bukan nak menyeksa, tapi memberi kemudahan untuk lulusnya, sahnya umrah. Kalau tidak, payah. Okey. Jadi bagi wanita yang belum datang haid, cepat-cepat pergi tawaf. Yang penting tawaf. Lepas tawaf, kalau haid datang pun boleh sa'i, boleh gunting rambut, dah dapat satu umrah. Bagi yang haid sudah ada dah, cuma dia kata kalau haid berpanjangan aku bertahlul, kena tunggu 3 hari. Hari mula sampai sehari, esok dengan lusa. Lusa belah malam tengok kalau haid ada lagi, gunting rambut, keluar pada ihram. Habis saya tak dapatlah satu umrah Ustaz. Jangan bimbang, tunggu. Mungkin sehari lagi atau 2 hari dia berhenti betul-betul sebab haid dah panjang lah. Takkan nak lama sangat kot. Yang jenis-jenis ni, dia berhenti saja 1 hari, dah boleh mandi sunat air, mandi keadaan besar. Lepas itu, lepas mandi hadap besar, terus pula niat mandi sunat ihram. Lepas tu balik ke dalam bilik, pakai telekung dan sebagainya. Ajak mutawif atau suami pergi ke Ja'ranah atau Tan'im, naik sebuah kereta ke teksi ke apa, peduli apa, belanja lah sikit 5-60 rial. Pergi ke Tan'im, niat umrah di sana, niat bersyarat juga ya, takut dia datang lagi sekali. Balik ke Mekah, boleh tawaf, boleh sa'i. Dapat juga satu umrah. Sedangkan dia tak berdosa kerana dia berniat di Mekah asalnya, tetapi dibatalkan disebabkan oleh haid datang ataupun haid berpanjangan. Sekarang ni tak ada masalah dia. Dia balik, tawaf, sa'i, gunting, selesai. Alhamdulillah. Setelah 12 jam haid yang utama tadi berhenti. 12 jam ya. Ada setengah orang 4 jam. Saya tak nak 4 jam. Saya belajar lama sangatnya. Sepaling-paling bersih haid seorang itu ialah 12 jam. Bermula pada berhenti jam yang kita sedar, tinggal sampai 12 jam, mandilah, pergilah semayang, pergilah nak buat umrah pun. Ada setengah baru ni kata 4 jam pun tak apa, saya tak nak. Bertaklid pula Hanafi, haid datang pun boleh tawaf juga.
Mana boleh kita membawa najis masuk ke dalam Masjid Haram yang paling dimuliakan oleh Allah di zaman Adam sampai sekarang. Senang je kita bawa masuk najis ke dalam tu. Saya tak apa. Sebutlah mazhab apa, hujah apa pun saya tak nak. Saya plus apa saya, Usuluddin, selagi kita kotor, tak boleh. Kecuali orang daimul hadas. Daimul hadas ni, kencing tak tus, keputihan kepada wanita. Benda itu bukan kita buat. Allah yang bagi. Yang ni walaupun Allah bagi, tapi ada time berhenti. Yang daimul hadas tak nak berhenti. Batuk terkeluar terkencing. Cair ke depan, tak boleh kawal. Yang ni lain. Boleh tawaf walaupun dalam keadaan bernajis diizinkan oleh Islam. Tapi kalau yang jenis najis ni berhenti, kekotoran berhenti seperti haid, istihadah, seperti haid, istihadah masuk dalam ladah. Seperti haid dan sebagainya, dia ada tempoh berhentinya. Tunggu tempoh berhenti. Kalau tak dapat, tak dapatlah. Jangan pandai-pandai mengotorkan masjid dengan keadaan begitu. Habis tadi ustaz tak kotor masjid kah orang kencing tak tus ni mah? Dia orang ni pakai pampers. Dia pakai penyumbat bagi orang perempuan. Itu tak apa, itu keizinan. Sebab dia datang sentiasa hadiah daripada Allah SWT kena terima. Yang ni Allah bagi juga tetapi ada waktu berhentinya. Yang tadi tak ada waktu berhenti. Itu perbezaan. Jangan salah menyalahkan ustaz tu. Tak betul. Orang daimul hadas boleh tawaf pula. Orang haid pula tak boleh pergi tawaf. Nak 4 jam pun tak boleh. Dia, memang pada saya tak nak. Pasal benda itu terancang. Dia ada tu waktu berhentinya. Wallahualam lah. Kalau tak suka dengan pendapat saya, rujuk kepada ustaz lain lah. Saya dari segi kesucian kepada Allah, saya nak suci tetap suci. Kecuali suci di dalam keadaan kotor seperti daimul hadas, itu kena ikut. Wallahualam. Habis satu cerita ya. Kemudian, apabila kita dah memasang niat ihram, kita kena jaga 13 rangkaian ihram yang saya dah sebut dah sepintas lalu. Itu saya sebut habis dah. Lelaki tak boleh memakai pakaian bersarung, bercantum dan tak boleh pakai tutup kepala. Itu dah cerita panjang dah. Orang perempuan ada 2 juga pertolongan khusus. Jangan tutup muka dan jangan tutup 2 tapak tangan. Namun di sini ada permasalahan. Musim COVID ini diperintahkan memakai mask bagi wanita. Habis macam mana? Muzakarah ibadat haji baru ni menjawab, boleh. Kalau arahan daripada atasan, daripada ulul amri, kata tutup muka untuk seluruh manusia yang berada di sini, semua kena tutup muka. Tapi kalau diberi keringanan, jangan tutup muka. Kalau diberi keringanan lah boleh. Maka wanita ini tak boleh tutup muka. Namun, dia ada pula di Malaysia ni amat menggalakkan di mana-mana pun tutup muka. Bagi negeri lain sekarang ni banyak dah, macam di London ke di mana. Di London atau di Jerman. Telah dikeluarkan arahan tak payah tutup muka. Boleh bertemu dengan tidak perlu memakai mask dan sebagainya. Itu terpulang kepada mereka lah. Saya tidak mau masuk campur. Pada saya, kalau di Mekah tu memang benar-benar diberi kelonggaran waktu tawaf tak payah pakai mask, wanita simpanlah mask dalam tempoh 25 minit, setengah jam pergi tawaf itu. Kemudian baru pergi sa'i. Okay. Sebab dalam ihram tak boleh pakai ya. Sa'i. Lepas sa'i selesai balik gunting rambut. Waktu duduk dalam hotel, waktu makan, pakailah mask. Ya, tak apa. Sebab kita tak nak mereka menutup muka ketika dalam ihram jika ketika itu dibenarkan untuk orang buka semua menutup muka. Wallahualam. Okey. Jadi 2 lelaki 2 perempuan. Kemudian yang selanjutnya ada 9 lagi. Jangan menggugur sebarang rambut, janggut, misai, bulu-bulu di badan. Jangan. Dalam syairan tak boleh ya. Sengaja atau tak sengaja kena bayar dam. Sebab dia telah membinasakan originality. Jangan kerat kuku, sama juga. Jangan gigit kuku, kerat kuku. Kemudian jangan memakai sebarang pakaian, sebarang wangi-wangian. Apa wangi pun tak boleh pakai. Hatta kalau tengok dalam hadis, orang yang memakai kain ihram di mana dia basuh, masa dia basuh dia celup dalam soplan buah sewangi
Kerana wangi itu kerana nak menunjukkan bau sudah bersih, maka tak boleh. Tetapi kalau dia basuh kain ihram dia dengan fab ataupun vris yang sudah memang ada wangi dalam tu tak apa. Yang tak boleh ni masukkan wangi kemudian seperti soplan, itu tak boleh. Itu sedikit penerangan. Jangan duk pakai, walaupun dia kata sunat memakai wangi-wangian sebelum berniat, itu memang Nabi ada buat ya. Dia sebelum berihram pakai. Tapi setelah berihram jangan pakai lagi tambah. Jadi yang menyuci tangan dengan sabun wangi atau mandi pakai sabun wangi atau memakai pakaian yang sabunnya memang wangi, tak apa. Yang tak boleh ditambah wangi kemudian. Sebab dalam hadis kata la yalbisul muhrimu ma yalbis ma yamasul waras wa za'faran atau kama qala. Jangan siapa-siapa dalam ihram memakai pakaian yang terkena waras, bau-bauan daripada kayu-kayu kayu-kayu daripada kayu lah, jenis kayu tu, ataupun daripada za'faran, daripada bunga-bungaan. Tak boleh ya. Okey, jangan pakai wangi-wangian, jangan gugur rambut, jangan memakai minyak rambut janggut dari kepala. Tak boleh ya. Jangan duk kena minyak-minyak di bahagian dahi, kening semua yang ada bulu. Tak boleh. Seterusnya, jangan mencabut, membinasakan pokok-pokok di tanah haram. Ini tak kena mengena dengan kita, tak payahlah nak cabut pokok apa. Kemudian jangan memburu binatang. Ini pun tak kena mengena kita nak buru apa, dah sampai ke Mekah dah. Itu tak apa. Asalkan masuk dalam pelanggan ihram, saya sebutlah. Dalam Quran pun ada sebut ya. Kemudian ada 3 lagi kot. 3 lagi. Jangan bercumbu-cumbuan. Elak jangan bercumbu-cumbuan. Ambil sebilik berdua pun jangan duk main rindu-rindu berpeluk suami isteri, tak boleh. Dan jangan bersetubuh. Itu lagi haram. Bersetubuh batal terus umrah dia, wajib sembelih seekor unta ya di Mekah. Kemudian jangan menikah. Orang yang dalam ihram tak boleh menikah. Tak boleh menikah ya. Bukan dalam ihram saja. Orang dalam ihram bukan tak boleh menikah saja, banyak benda yang dia tak boleh buat. Jadi nak kena fikir balik ke rumah tu, pastikan yang kita tidak dalam ihram untuk nak menikah dan sebagainya. Nikahkah, jadi wali nikahkah, saksi nikahkah, tak boleh kaitkan dengan orang yang dalam ihram. Okey, selesai. Apabila menjaga patah larang tu, dipendekkan cerita, bas membawa kita sampai ke Mekah. Tiba di Mekah, setelah masuk ke dalam hotel, pemeriksaan tamarna dan ni pun sudah selesai, tak ada apa-apa dah. Tunggu dalam tempoh 1 jam. Mutawif akan bawa kita pergi tawaf kerana umrah kalian pertama dikawal oleh muassasah umrah kita. Jadi dia akan beri satu sinarai, dia akan bawa turun kita pergi ke Masjid Haram. Dia akan lepaskan kita masuk ke pintu, diikuti dengan mutawif. Jadi dia tak masuk. Dia tolong memudahkan kita masuk. Dia tak payah pakai handphone sendiri sebab nama dah ada di dalam tu, kita tu pergi tawaf. Yang saya bimbang takut sampai ke Mekah, cek-cek tengok ada orang yang kena COVID, ini teruk. Nak kena hantar karantin di hospital Arab dengan insurans sebagainya, ada terlibat ya. Ini kena tunggu pukul 2.30 sekarang. Pukul 2 sekarang akan diceritakan oleh Puan Haji Aida. Ya, saya pada tahun-tahun tu saya tak mau sebut. Saya lebih fokus kepada orang yang buat ibadat ni. Habis. Jadi dia bawa turun, kita pun pergi tawaf. Okey. Hari ini kita nak masuk bab apakah persediaan untuk nak melaksanakan tawaf? Apa persediaan dia? Persediaan untuk melaksanakan tawaf, pertama kita kena tahu ada 8 syarat tawaf. Ingat, ada 8 syarat tawaf. Apa dia 8 tu? Nombor 1, suci daripada hadas besar dengan hadas kecil. Iaitu tidak berjunub. Yang lelaki perempuan tidak bersetubuh sebelum ini. Kalau bersetubuh dah mandi siap-siap, ada di rumah lagi. Kalau bersetubuh juga tak guna dia berniat ihram. Ya? Okey. Ataupun orang perempuan jangan ada haid. Kalau ada haid saja dia masih dianggap sebagai berhadas besar. Atau dia melahirkan anak.
Jarang berlaku melahirkan anak ni yang hadas sana. Tak boleh pergi tawaf bagi mereka yang ada haid atau nifas. Kemudian itu apa namanya bagi perempuan lah. Suci daripada hadas besar dengan hadas kecil. Dan semua orang mesti ada uduk lah. Sebab mesti ada hadas kecil, mesti ambil uduk. Bila sebut uduk ni, tolong jemaah sekalian ya. Jangan bergaduh dengan isteri atau suami kalau sekiranya waktu pergi tawaf nanti bersentuh laki perempuan. Isteri terpegang tangan suami, suami ini memakai itibak bau kanan terbuka. Dia takut orang rempuh, dia himpit suami dia terpegang. Tidak batal wuduk ya. Masa di Mekah, bersentuh lelaki perempuan tak ada syahwat, tidak batal wuduk. Pegang lah yang ni. Kita dah amalkan sudah 15-20 tahun dah. Ya, kita dah amalkan benda ini untuk mempermudahkan jemaah. Kalau tidak jenuh menangis lah selalu tawaf. Saya dah pernah kena dah banyak kali sangat dah waktu nak tawaf orang perempuan tempuh saya kena tu ambil uduk. Masa itu bolehlah di dalam Masjid Haram tu ada tempat ambil uduk. Air Zam-Zam ada di bawah. Sampai 2004 dah pergi Zam-Zam dah tak ada lagi dah. Jadi sebelum itu jenuh teruk. Kan? Tapi boleh tu ambil uduk di bawah. Sekarang ni wuduk dah tak ada. Kita pula diberi masa hanya 3 jam saja. Kalau dah batal wuduk nak pergi ke apa nama ni, ke bilik air lagi, jenuh cari bilik air di mana. Dekat setengah jam tu masuk balik, kawan kita yang selesai, yang tidak ada yang tak batal wuduk tadi sudah pun sa'i nak habis dah, kita tawaf pun belum selesai lagi. Jadi payah. Maka dengan itu dipermudahkan oleh syariat yang kita pegang dari segi keringanan, bersentuh lelaki perempuan adalah tidak batal wuduk. Seperti mazhab-mazhab lain juga. Dia ada 3 mazhab yang sentuh tak batal, kecuali Syafi'i saja sentuh batal. Dan ada ulama Syafi'i yang kebelakangan ini telah memutuskan dan dia menunjukkan satu kitab dalam majmuk. Dia kata dalam keadaan yang terdesak boleh menggunakan kaedah bersentuh lelaki perempuan tanpa syahwat, tidak batal. Dia ada tafsiran dia yang lengkap dan kental ya. Kita pakai yang tu, mempermudahkan. Suci daripada hadas besar dan kecil. Kedua, memulakan tawaf dari Al-Hajarul Aswad. Mutawif akan masuk, dia tunjuk ini Hajarul Aswad, penjuru tempat ni. Jadi masa masuk tu sedikit sentuhan, masuk nampak saja Kaabah, baca doa. Nampak Kaabah ada dalam kitab ni. Ya, ada dalam kitab. Allahumma inna hadzal baita baituka wal balala balala. Allahumma dzid baitaka hadza tashrifan wa ta'diman wa rifa'atan wa mahabbatan wa birran. Ada doa. Lepas baca, mutawif akan berhenti dan berdoa ketika nampak Kaabah, barulah memulakan tawaf dari Al-Hajarul Aswad. Garis Hajarul Aswad yang ada Hajarul Aswad tu, di situ kita nampak, dari jauh dah nampak. Di situ kita mula tawaf. Tak perlu niat tawaf umrah ya. Untuk umrah tak perlu niat tawaf. Tapi kalau nak buat tawaf sunat, kena niat. Sebab dia ibadat lain daripada umrah. Yang nak buat umrah tak perlu. Tapi kalau pasang niat adalah lebih baik. Sunat pasang niat niat tawaf. Okey? Kita pun pergi tawaf. Selesai saja tawaf, bermula daripada Al-Hajarul Aswad. Peraturan yang ketiga, mesti 7 kali dengan sempurna lagi yakin. Bukan berturut-turut. Pusingan itu 7 kali pusingan dengan yakin. Cukup 7. Kalau tak cukup, tambah. Dan kalau terbatal wuduk, boleh berhenti, pergi ambil wuduk dan sambung. Sebab dia bukan berturut-turut. Dia 7 pusingan dengan sempurna. Bukan mesti berturut-turut ya. Okey. 7 pusingan yang sempurna. Pusingan di antara Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad 1 pusingan. Ya, dia kena kira. Okey. Bau kanan sentiasa mengiringi Kaabah. Bau kanan ni sentiasa mengiringi Kaabah. Bau kiri sentiasa mengiringi Kaabah. Bau kiri mengiringi Kaabah dan bau kanan di luar Kaabah. Tetapi dia beritibak. Sunat beritibak tak. Bagi orang lelaki, tak tutup bau kanan. Dia beritibak itu selendang kain, tutup bau sebelah kiri, buka sebelah kanan. Ya, itu cara pakai ihram nak kena tengok. Jadi bau kiri sentiasa mengiringi Kaabah.
Yang kelima, jangan sentuh mana-mana bahagian Kaabah. Tawaf tu jangan sentuh. Tapi sekarang ni selamat sebab dia ada tali ataupun penyekat nak menuju ke Kaabah. Tak boleh pergi. Jadi sekat. Dan dalam sekatan itu dibenarkan orang wheelchair saja masuk. Sebab orang wheelchair dia takkan sentuh Kaabah, dia duduk dalam wheelchair. Jadi tak ni dah. Sebab ramai orang pergi sentuh Kaabah yang menyusahkan orang lain. Jadi jangan menyentuh sebahagian mana-mana bahagian Kaabah. Lepas itu, menutup aurat. Masa tawaf tu mesti tutup aurat. Bagi orang perempuan, jaga ya, semua seluruh badan kecuali muka dengan dua tapak tangan. Namun kalau kerajaan memerintahkan semua orang kena pakai mask, wanita pun pakai mask juga ya. Jadi walaupun aurat dia bukan aurat muka itu, tapi dia dah kena tutup, lah. Okey. Lepas itu suci daripada sebarang najis kecuali daimul hadas. Masa tawaf tak ada najis, tak ada burung berak atas kepala ke, bawa selipar ni terpijak najis ke, tak ada. Jadi siapa yang bawa selipar masuk, kena berhati-hati. Kalau masa dia berjalan daripada hotel ni nak sampai ke sana, kalau banyak taik burung di atas jalan raya dan basah, yang tu bahaya. Sebab dia nanti takut dia bawa kasut yang menangguh najis, maka tawaf tu tak sah sebab dia menangguh najis. Jadi macam mana nak buat? Bagi orang yang cerdik sikit tu, dia pakai selipar biasa sajalah. Dia pakai selipar biasa, bawa uncang kasut. Sampai ke pintu nak masuk masjid, dia ketuk dulu selipar biasa dia tengok tapak. Kalau tapak tu nampak tak ada ain najis, maka dia ketuk-ketuk, bubuh masuk uncang, dia boleh bawa pergi tawaf sekali. Tapi yang payahnya kalau bawa selipar yang berlubang-lubang, ada apa semua ni, kita tak tahu taik burung tu selit masuk dalam tu, kita bawa ini yang teruk. Maaflah saya terpaksa kena cakap, bawa selipar yang kalau boleh tapak dia licin sikit supaya tak lekat apa-apa kat situ. Ya, takut terbawa najis, taik burung dan sebagainya. Kalau yang selipar biasa tu licin sikit, senang, kita ketuk saja. Okey? Minta maaf lah. Takut dah lepas balik dah, sampai ke rumah lepas tawaf dah cakap, Allah, nampak taik burung duk celah tapak selipar yang tebal tu. Itu nak kena jaga. Yang ada lubang-lubang banyak belah tapak, tak mau bagi licin tu, situ banyak menyimpan kotoran. Saya nak menyebut saja, terulang kepada inisiatif masing-masing dengan kesucian diri dia untuk nak membersihkan diri dia, kena suci diri dia dan etika serta perbuatannya. Saya kena dalami sampai setakat itu, tapi itu masih lagi di luaran, baru sikit. Kalau saya nak cerita mendalam lagi panjang. Okey, suci daripada sebarang najis. Kecuali daimul hadas. Apa daimul hadas ni? Daimul hadas ni ada 5 penyakit khususnya bagi wanita. Dalam tu ada 2 penyakit bagi lelaki juga. 5 penyakit ini bergantung dengan najis. Najis keluar saja. Apa dia? Daimul hadas ni. Daimul hadas sentiasa berhadas. Orang perempuan kecairan ataupun keputihan, dia faraj dia tu selalu basah. Kan? Bila basah, kalau ikut uduk memang batal. Tetapi yang ni tak batal. Sebab dia keluar selalu. Tak boleh nak buat apa. Yang satu lagi tu ialah angin keluar ke depan. Ada orang perempuan bila langkah sekali angin keluar ke depan. Bukan semua orang ya. Kemudian satu lagi ni ialah kencing tak tus. Bila batuk kok cucuk kencing. Kencing tak boleh buat apa. Tengah duk tawaf batuk kencing. Orang lelaki pun berlaku juga benda ini. Dan satu lagi ialah istihadah. Mana wanita yang haidnya sudah pun 15 hari. 15 hari dah haid. Hari 16 ada lagi. Maka hari 16 ke depan dia pergi istihadah. Orang ini boleh pergi tawaf ya. Boleh pergi tawaf. Dengan syarat angkat hadas besar, pelekat pentil liner dan juga penyumbat apa-apa bagi. Jadi dia takkan turun keluar daripada badan kita. Dia duduk dalam lagi. Maka duduk dalam walaupun kelikut tu dia masalah kekotoran tapi diizinkan oleh Allah SWT untuk dia pergi tawaf. Itu kerja Allah ya. Itu ketentuan Allah. Dia berbanding dengan haid biasa, lain. Ini bukan haid. Ini ialah istihadah. Selepas haid dah. Haid dianggap sebagai haid yang bernilah. Tapi kalau istihadah, dah dibolehkan tawaf dan sembahyang. Okey? Dan satu lagi yang nombor 5, buasir.
Orang yang bila pergi buang air, pergi berak, terkeluar ketolan grip yang ada di dalam dubur dia. Jadi dia dah basuh istinja najis apa semua cukup, dia tolak masuk benda itu balik. Bila bercangkung keluar balik. Biasanya kalau keluar balik benda dalam tempat kemaluan lah, berak atau kencing, keluar balik dia anggap sebagai najis. Namun orang-orang yang kena penyakit puasa ni tidak dianggap sebagai ni. Boleh mereka pergi tawaf dan boleh melakukan sembahyang. Jadi mereka ni tidak tertakluk kepada orang yang suci daripada najis untuk pergi tawaf. Mereka ni terkecuali. Okey? Tapi ada syarat bagi orang perempuan yang jenis ini. Kalau betul-betul dia kena penyakit ini, dia ada 3 syarat untuk nak pergi tawaf. Pertama, setengah jam sebelum pergi tawaf, dia kena pergi masuk bilik air, bersihkan benda ini, pelekat benda elok-elok. Kecuali yang istihadah tadi kena angkat hadas besar. Yang lain bersih je, tak payah mandi. Bersih elok-elok. Kemudian kalau yang perempuan, pelekat sikit ya. Pelekat sikit dengan apa-apa yang boleh menyekat. Pakai panty liner. Ambil wuduk. Tempohnya bersih diri, ambil wuduk, dan satu syarat lagi, setengah jam selepas ambil wuduk, dia kena pergi tawaf dah. Tak boleh tunggu sampai sejam. Setengah jam kena turun pergi dah. Bila sampai saja ke masjid dalam tempoh setengah jam, bila dia melakukan tawaf, walaupun 2 jam tawaf tak ada masalah. Yang penting di antara ambil wuduk nak pergi dalam masjid, dia bagi masa tempoh setengah jam. Kecuali bagi mereka yang duduk sangat jauh daripada Masjid Haram, itu masanya berubah. Tapi kalau yang sekitar duduk keliling Masjid Haram, dia setengah jam. Ini diputuskan oleh Muzakarah Ibadat Haji yang berunding dengan mencatatkan, merujuk pada banyak kitab-kitab yang muktabar. Ya. Okey, selesai. Itu untuk jemaah ni ya. Okey, itu bagi mereka yang menanggung najis yang dipanggil daimul hadas. Ya, laksanakanlah benda itu. Satu lagi, dia berturut-turut ya, orang yang kena penyakit daimul hadas ni, dia kena berturut-turut 7 pusingan. Sedangkan 8 syarat tadi dia tak sebut 7 pusingan berturut-turut. Yang ni kena 7 pusingan berturut-turut. Hanya dia saja, orang daimul hadas saja jadi 9 syarat-syarat sah tawaf. Orang lain 8 syarat. Mana 8 syarat? Saya sebut balik semula supaya lengkap 8 ni. Pertama, suci pada hadas besar dan kecil. Kedua, tawaf tu 7 pusingan yang sempurna. Ketiga, mula tawaf dari garisan Hajarul Aswad. Keempat, suci daripada sebarang najis kecuali daimul hadas. Kelima, jangan sentuh mana-mana bahagian Kaabah. Keenam, apa nama tadi? 7 pusingan dengan sempurna ya, bukan betul dengan sempurna lagi yakin. Keenam. Yang ketujuh, jangan menyentuh mana-mana bahagian Kaabah. Jangan sentuh mana-mana bahagian Kaabah. Dan yang ke-8, tawaf dengan niat ibadat. Jangan masuk unsur-unsur lain. Contoh seperti handphone, ambil video, bercakap handphone. Itu semua bagi mazhab Syafi'i batal. Terbatal sebab itu bukan tempat main handphone, bukan tempat bergambar, itu buat ibadat. Kalau dia terbuat benda ini dalam masa tawaf sunat, kalau tak sah pun tak apa. Tapi kalau buat dalam masa umrah, bahaya tak sah umrah dia. Sebab dia telah memutuskan ibadat tawaf dia tu dengan melayani handphone. Jangan ya. Tapi dalam Muzakarah dia mengatakan, kalau terbunyi juga handphone, tengok-tengok anak dia cakap, ayah sedang tawaf ni, nanti telefon semula tutup. Itu tak apa lagi sebab dia tidak lari daripada qasad ya. Tak lari daripada maksud dia pergi tawaf. Tapi kalau dia sendiri yang ni ayah sedang tawaf ni, dah lain dah. Dia lari daripada ibadat sebab dia nak menunjuk kepada bapa dia. Boleh orang sembahyang Allahu Akbar ambil handphone cakap kat anak dia, boleh? Kalau tak boleh cakap handphone dalam sembahyang, maka tak bolehlah cakap handphone dalam masa tawaf, kecuali tawaf ini bebas sikit. Boleh juga
Itu keputusan mudzakarah ibadah haji, sebab tawaf ni bergerak, bukan jumud, bukannya status dia beku seperti semayang. Dia boleh bergerak. Jadi ada sedikit pelonggaran lain walaupun dia sama dengan semayang. Itulah dia. Itu 8. Dan yang ke-9 pula bagi daimul hadas, tawaf ini berturut-turut. Tadi kita kata 7 pusingan bukan berturut-turut, tapi bagi orang perempuan yang daimul hadas, berturut-turut. Kita pun pergilah tawaf. Dalam masa tawaf itu banyak benar-benar sunat dia, ya. Sunat dia bagi orang lelaki, sunat memakai pakaian warna putih dan sunat beritibak, iaitu buka bahu belah kanan. Sunat berjalan kaki. Ada orang tawaf dengan skuter di atas tu, tapi lebih sunat berjalan kaki ikut sunnah Rasul. Lepas tu sunat melambai Kaabah ketika berjumpa penjuru Hajarul Aswad, ya. Melambai Kaabah dan juga di Rukun Yamani. Lambai-lambai tangan. Lambai. Kalau boleh istilam lagi bagus. Istilam ni meletak tangan di Hajarul Aswad. Tapi sekarang dah tutup. Tak perlu sebut benda yang tak ada. Kan? Sunat lagi ni berturut-turut 7 pusingan. Sunat je berturut-turut. Sunat membaca doa-doa, ayat Quran, zikir sepanjang tu. Bukan angkat handphone. Bukan bercakap lewat handphone. Tetapi baca Quran, berzikir dan berdoa. Sebab itu kita dah ada doa kita bagi yang muktabar. Bacalah doa. Tak ingat doa Arab, baca doa Melayu. Ya, baca doa. Dan jangan lupa antara antara Rukun Yamani Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya amin. 7 pusingan duk minta masuk surga, ya. Takkanlah Tuhan abaikan, kita duk minta kat dia. Itulah dia, ya. Habis. Kemudian sunat lagi ialah bagi lelaki lari-lari anak kalau ada lapang di 3 pusingan awal waktu pakai ihram tu. Sunat berlari-lari anak untuk 3 pusingan. Tapi sekarang payah dah. Tak masuk, tak apa. Kemudian sunat sembahyang belakang makam Ibrahim sesudah selesai sunat tawaf, ya. Selesai tawaf, sunat sembahyang belakang makam Ibrahim. Pergilah cari tempat, ada ditunjukkan oleh mutawif dan juga para polis. Dia tunjuk, solah hina. Pergi sembahyang kat sana. Lepas sembahyang berdoa. Apa doa pun. Saya bila tang doa tu, saya nak cakap siap-siap. Semalam Ustaz Saifullah ada memberitahu bahawa ramai orang yang apa yang ada doa dalam kitab itu dia baca. Sedangkan di rumah dia ada banyak benda yang nak minta kepada Allah SWT. Jadi saya cadangkan bahawa segala yang dia ingat nak berdoa, tulis. Dalam bahasa Melayu, tulis atau cari mana-mana buku doa yang dijual tu, bawa buku doa itu, tanda siap-siap doa apa yang dia nak baca ketika lepas tawaf. Kemudian lepas sembahyang makam Ibrahim, baca doa tu, baca Melayu tawaf. Baca doa, kalau boleh sampai menangis-nangis. Lepas itu sunat pergi minum air zam-zam. Jadi selesailah tawaf. Pada saya tawaf ni saja yang merupakan penekanan yang sangat hebat. Saya nak beritahu. Sebab tak sah tawaf, banyak cerita lain tak selesai. Tapi dah selesai tawaf, dah selesai semayang, jadi apa pun tak apa. Sebab lepas minum air zam-zam, muntawif akan bawa kita pergi sa'i. Jadi saya dapat habiskan hari ini perjalanan umrah. Sa'i ni bermaksudnya berjalan di antara Safa dengan Marwah. Sa'yu artinya berjalan. Berjalan di antara Safa dengan Marwah. Dan syaratnya ada 6 sahaja. Syarat sa'i, dia rukun umrah. Syarat dia ada 6. Pertama, sesudah tawaf yang sempurna. Tawaf dah sempurna, dah tak ada masalah dah. Kedua, dia mula berjalan dari Bukit Safa. Jangan cari Marwah dulu. Kena mula daripada Bukit Safa dulu. Menuju ke Marwah. Dia kedua. Ketiga, 7 perjalanan dengan sempurna. Safa Marwah, 4 perjalanan. Bilangan 1, 3, 5, 7. Daripada Marwah balik ke Safa, 3 pusingan. Iaitu pusingan 2, 4, 6. Pusingan kedua, yang keempat dan keenam. Okey?
Kemudian satu lagi, nombor 4, sa'i ni mesti sampai Bukit Sapa sampai Bukit Marwah. Ditulis kat sana, Bidayatus Sa'i di Bukit Marwah. Bukit Sapa ya. Di Marwah, dia kata nihayah mengambil. Bila kita naik atas bukit itu nak turun balik atau sampai dah tu. Mesti sampai Bukit Sapa sampai Bukit Marwah. Ya. InsyaAllah dia dah ada tulis besar-besar. Jangan cross, jangan main celok ya. Yang kelima. Yang keenam, sa'i ini dengan niat ibadah. Oh, nombor 4 Nombor 5, sa'i di antara kawasan yang ditentukan yang dinamakan Mas'a ataupun Batnul Wadi. Batnul Wadi tu dulu jadi wadi, dulu ada lembah kat situ. Bila dibuat dua ni, jadi ada kawasan naik tinggi sikit. Ya. Jadi kena lalu di antara dua tiang, dua dinding yang ada itu. Jadi sa'i di Mas'a, di tempat sa'i yang ditentukan. Baru masuk nombor 6. Nombor 6, sa'i dengan niat ibadat. Jangan sembang banyak-banyak, jangan selfie dekat gambar handphone tengah-tengah duk sa'i nak tunjuk ke anak dan sebagainya, jangan ya. Kalau nak berhenti tak kat gambar. Berhenti jangan sa'i tak kat gambar, tak apa. Bila berhenti dia tak berjalan. Tak jalan dia tak sa'i. Dia tak apalah. Tapi sambil-sambil berjalan buat, batal sa'i itu. Batal. Bila batal sa'i, tak sah umrah. Tak sah umrah dalam ihram. Buat apalah pergi belanja sampai berpuluh ribu, berbelas ribu, tetapi tak sah hanya kerana nak melayani handphone saja nak ambil gambar. Tak boleh ya. Itu dia. Antara sunat sa'i, berdoa di Bukit Sapa sebelum ni. Memasang niat sa'i. Masang niat. Tak pasang niat pun tak apa. Pasang niat sunat. Berjalan kaki. Jangan naik kenderaan, jalan kaki. Kalau tak boleh juga lah ni ada skuter di situ, boleh naik skuter, boleh. Tetapi kalau nak sunat, berjalan kaki. Lepas itu, bagi lelaki berlari-lari anak ketika sampai lampu hijau. Dengan doanya, Rabbi fir warhamu apa takarum wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu azul akramu. Panjang juga. Dekat-dekat ni mungkin dalam 20 meter kot. Jauh jugalah. Okey. Lepas itu, berdoa di setiap pusingan. Berdoa, berzikir. Dia ada doa panjang di dalam buku gantung ni. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulakan dengan takbiratul ihram. Dengan takbir je. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Berdoa. Kemudian, bila sampai di Bukit Safa Marwah, sunat baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi tawfa bihima wa man tatawa akram fa innallaha syakurun alim. Itu sunat baca itu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sunat berdoa setiap kali sampai Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dalam buku panduan mana-mana pun daripada Malaysia tak pernah tulis doa apa yang nak dibaca sampai Bukit Safa Marwah. Mungkin kerana nak bagi cepat selesai sa'i. Tapi dalam buku doa saya ni oleh sebab dilakukan oleh banyak para sahabat Nabi zaman dulu, saya masukkan doa-doa. Doa-doa ni saya pilih sendirilah. Saya masukkan untuk nak memaksa jemaah baca doa selepas selesai sesuatu perjalanan Safa dan Marwah. Marwah ada doa, di Safa ada doa. Baca jangan tak baca. Sebab Siti Hajar banyak kali berdoa di Safa Marwah ni. Okey? Itu di antara sunat-sunatnya. Lepas itu sunat membaca doa tamat sa'i. Rabbana taqabbal minna wa afina wa afu anna wa la tu'atika wa syukri a'ina di Bukit Marwah. Bukit Marwah. Itu perkara sunat umrah. Ingat, antara sunat sa'i. Ingat, sa'i tidak memerlukan wuduk. Tak ada wuduk pun boleh sa'i. Sa'i, orang haid pun boleh sa'i. Seorang wanita tengah sa'i, haid datang, teruskan sa'i sebab dia tak masuk di dalam 6 peraturan taharah. Dia tak sebut pun. Ataupun terbuka aurat. Perempuan tu terkoyak kain dia sikit, ternampaklah betul, tutup balik cepat-cepat. Jadi tak batal macam dengan tawaf. Tawaf nampak aurat habis. Contoh seperti wanita tengah duk tawaf, dia tak tahu rambut dia terjolor keluar daripada mini telekung, daripada telekung dia. Maka batal. Tak sah tawaf itu. Sa'i tak apa.
Sa'i boleh. Jadi perempuan kena ambil perhatian. Bila nak turun tawaf, suruh suami set tengok wajah dia ada keluar rambut atau tidak. Kalau tak ada keluar tak apa. Tapi kalau tengah duduk sa'i, terkeluar rambut, tidak membatalkan sa'i. Itu beza dia. Kena bayang tengok. Ya, beza dia antara tawaf dengan sa'i. Okey. Selesai sa'i, baca doa dan rukun yang terakhir dalam ibadat umrah ialah bergunting rambut atau bercukur. Dia senang je. Syarat bergunting bercukur selesai tawaf dan sa'i dengan sempurna. Syarat satu lagi, membinasakan rambut 3 helai atas kepala dengan apa cara sekalipun. Ragut ke, gunting ke, cukur lebih afdal. Wanita, dia hanya mencukur ujung-ujung rambut dia yang sebelah kanan. Kalau boleh kat sideburn ni, pintal besar ini, gunting. 3 helai pun tak apa. Asalkan gunting, tinggalkan rambut dekat situ. Di mana? Di Marwah boleh, nak balik buat di hotel pun boleh. Itu adalah rukun umrah yang keempat, yakni bergunting rambut. Rukun umrah yang pertama tadi ialah berniat. Niat ihram ya. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Sa'i dah selesai, sekarang ni gunting rambut. Habis gunting rambut yang keempat, yang kelima ialah tertib pada kebanyakan rukun. Buat, lakukan umrah mengikut susunan dia. Kena niat dulu. Lepas niat tawaf, serta tawaf sa'i. Lepas sa'i gunting. Barulah dapat satu ibadat umrah. Jadi, itu di antara perkara yang saya habiskan untuk hari ini bagi tujuan orang yang nak pergi pada 8 hari bulan ni. Kalau ada yang nak pergi 8 hari bulan, ambillah panduan yang saya bagi ini dan jadikan sebagai maklumat yang mudah kita ikut. Kalau ragu-ragu juga, sila telefon kepada Mentawis, telefon kepada saya dan baca balik buku yang kita cadang. Ada orang tanya macam mana nak beli buku, saya duduk jauh daripada Kuala Lumpur. Pesan melalui Shopee dan Lazada. Shopee dan Lazada, boleh. Shopee dan Lazada, minta nak buku panduan ibadat umrah, buku gantung oleh Ustaz Daud Cik Ngah. Memang mereka dah tahu sangat. Dia akan beritahu kat kita, kita akan segera mengepuskannya dengan ni. Harga dia berapa? Harga dia murah saja. Salah saya, jual buku biasa tu ialah RM19. Kalau dengan pos adalah berapa ringgit lagi kena tambah dengan Lazada, kena tambah sikit lebih kurang. Itu harga tu saya tak ni, tapi murah lah kira. Namun jangan lupa bawa juga buku panduan yang diberi percuma oleh Andalusia Buku Biru itu. Itu semua menjadi panduan. Okey, saya tidak berhasrat untuk menceritakan pasal dam bab ni. Masa ada lebih kurang dalam 25 minit lagi. Jadi kita bukakan peluang ini kepada jemaah kalau nak bertanya. Sebab tiap-tiap minggu ada saja soalan. Jadi minggu ni nak tengoklah ada ke tidak ada soalan ni. Saya bersedia menanti untuk menjawab. Kalau tak ada, saya boleh bagi sedikit penerangan dan kita boleh berhentikan ceramah kita. Sebab kalau ikutlah silibus, dah cukup dah. Jadi saya tak mau sentuh lagi bab-bab lain nanti jadi hara-hara. Okey, nampaknya tak ada pula hari ni. Orang tak minat dah kot nak dengar kursus ni. Tak banyak pula. Semalam, hari Sabtu tu, berapa? Setengah jam kita menjawab soalan je tak berhenti-berhenti. Oh, ada pula soalan ya. Nanti nak baca. Boleh bacakan ni. Saya rasa macam salah pakai mata. Sekejap ya, sekejap.
Masalah pakai cermin mata pun tak boleh ni. Okey, ya, cermin mata boleh. Minta tolong Datuk Ustaz terangkan cara-cara mengambil wuduk menggunakan botol spray dan tata cara solat di ketika dalam perjalanan pulang ke Malaysia. Terima kasih. Hari itu kita ceritakan tentang semayang ketika nak pergi minggu lepas. Minggu ni tapi masa nak balik tak cerita ya. Botol spray saya yang simpan kat sini hilang pula. Okey. Masa nak balik, kita mungkin menghadapi beberapa semayang. Kita tengok waktu. Kalau penerbangan kita dari Madinah pada jam 1 pagi, maka kita akan menempuh sembahyang subuh di tengah-tengah lautan India, Laut Hindi. Ya, di Laut Hindi. Lebih kurang dekat nak sampai ke Hindi tu, kena sembahyang subuh. Sebab matahari tengah datang, kita tempuh dia jadi cepat. Maka sembahyang subuh yang biasanya kalau di Malaysia ni hampir 1 jam tempoh dia, di sana tinggal mungkin dalam 20 minit saja. 20 minit waktu subuh, 25 minit. Apa nak buat? Minta mutawif beritahu ataupun minta mutawif ingatkan kepada steward untuk memberitahu bila masuk waktu subuh, waktu kita pagi itu. Bila dia umumkan, maka sebelum, kalau boleh agak-agak lah kita boleh agak lah. Bila dia umumkan, kita pun ambil wuduk. Cara ambil wuduk, dia tidak akan ni. Kalau dia iklankan sembahyang subuh, dia akan kata begini, tuan-tuan tidak dibenarkan ambil wuduk di dalam pesawat. Dia akan kata macam, tidak dibenarkan dalam pesawat sebab pertama airnya terhad, kedua melimpahkan air dalam apa nama ni tempat toilet pesawat itu takut memudaratkan. Jadi dia kata sembahyanglah, kalau dalam kapal terbang dia kata sembahyanglah menghormati waktu. Pada saya sembahyang hormat waktu ini sekiranya kita sudah tahu yang kita tempuh ni, mengapa nak hormat waktu? Sembahyang kena dalam waktunya. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya Allah memperdukan sembahyang mengikut waktunya. Dah tahu dah kita nak tempuh. Mengapa nak sembahyang sunat macam tu tak betul pada saya. Jadi kita bawa botol spray. Masa nak naik kapal terbang, jangan isi apa-apa air dalam botol spray. Saya duk cari tengok mana hilang botol spray saya dekat sini. Tak tahulah, pasal pagi tadi tak sempat nak buat persediaan. Ambil air, bila masuk dalam kapal terbang, baru pergi bilik air, isi botol spray penuh. Bila dia umum saja sekarang dah masuk waktu, jika kita pergi ke bilik air, kita istinja, kita kencing, kita istinja dengan betul, tak perlu ambil wuduk kat situ. Bersih tangan elok-elok, masuk balik ke duduk ke tempat duduk, kita spray muka. Nawaitul wudu' alillah ta'ala. Ya Allah, aku ambil wuduk dengan ta'ala. Spray muka, spray. Kalau rasa tak berapa ni, jangan jauh sangat ya. Jangan semboran tu jauh sangat. Sebab syarat Syafi'i mesti air mengalir tempat wuduk. Di anggota wuduk mesti air mengalir. Jadi kita dekatkan pam itu ke muka kita, kita pam sampai air mengalir. Pokoknya 3 titis. Kalau kurang puas hati, tangan kita ni kita buat macam tu, habis. Tapi ini dah jadi mustakmal sebab kena. Jadi kita sapulah kain tangan yang kena tadi kat kain. Lepas tu kita pun sapu spray pula tangan. Spray tangan kanan, patah balik spray tu. Gosok. Tangan kanan kita gosok tu, takut ada celah-celah yang tak ada. Lepas tu begitu juga sebelah
kanan, belah kiri. Jadi belah spray tu gosok semua sampai habis. Di rambut kita, tangan ini kita bersihkan, sapukan, jangan bagi berair. Di kain kita, ambil penyembuh, tersembur tangan kita, kita sapu sekali. Sekali je. Basuh tangan sekali, kiri sekali, sapu sekali. Jangan buat banyak kali. Ya. Sebab buat banyak kali takut tak cukup air. Tapi saya, kalau sebotol tu 2 orang boleh ambil uduk. Saya dengan isteri saya pakai sebotol air. Lepas itu, lepas sapu kepala, kalau nak basuh telinga, spray sikit air hijau ni, tarik sekali saja. Habis. Begitu juga belah kiri, ambil spray tangan, habis. Kaki ni oleh sebab kita duduk atas kursi, senang. Ni macam saya duduk atas kursi. Angkat kaki macam ini, spray lah di atas. Spray di atas, hak di bawah ni spray dari bawah. Kalau tak cukup, tampung tangan kiri, spray air masuk dalam ini. Niat ini adalah pencedok, ada air melimpah dalam tapak tangan, gosok kaki ni, jangan angkat. Okey, begitu juga dengan kaki kiri. Selesai, terus semayang. Semayang wajib menghadap kiblat. Tetapi sekarang kiblat duduk sebelah belakang. Kiblat duduk sebelah belakang. Macam mana nak buat? Saya selalunya, saya tak peduli orang lain, saya kira saya saja. Tapi untuk memberitahu kepada jemaah, saya dah kata dah bahawa semayang kena menghadap kiblat. Dia orang tanya macam mana nak menghadap kiblat? Sedangkan kita semua sedang menghadap ke matahari naik. Jadi dalam Al-Quran dia ada sebut, hai suma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Di mana saja anda berhadapan dengan Allah. Jadi gunakanlah, semayanglah masa duduk di atas kapal terbang menghadap ke negeri Jepun. Menghadap ke Kuala Lumpur. Sedangkan kiblat di belakang. Tapi saya, orang marah tak marah, orang kata betul tak betul, saya peduli apa? Saya pegang prinsip semayang kena menghadap kiblat dan boleh buat. Macam mana saya buat? Saya semayang macam itu. Ini tempat menyandar. Saya duduk macam itu, betul-betul macam ini. Allahu Akbar. Jadi rokok macam itu, sujud sampailah kepala saya ke tempat menyandar. Macam itulah. Lepas tu bangun balik. Saya buat. Orang lain tak buat, ikut suka. Tak ramai orang buat pun. Adalah seorang dua yang ikut. Itu pegangan saya. Tapi nak melepas tangkis saya, jangan semayang menghormati waktu. Dengan tak istinjaknya, kencing tadi air, kencing meleleh rata-rata, tiba-tiba masuk waktu, Allahu Akbar, semayang menghormati waktu. Semayang menghormati waktu ni sebenarnya tidak ada. Habis kalau kata tak ada apa-apa berlaku, dia begini, kalau orang tu tertidur, lagi 15 minit terjaga, waktu dah nak habis dah, pergi ke bilik air orang begini, yang tu baru semayang menghormati waktu sebelum habis waktu. Dia pun duduk balik tempat duduk dia, Allahu Akbar, ya Allah aku semayang menghormati waktu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, habis. Yang ni sampai ke airport wajib qada serta-merta. Semayang yang tadi tak payah qada dah. Memang tepat sebab dia semayang ikut waktu dan syarat semayang tu sudah ada. Dia ambil uduk dengan lengkap, dia menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat pun di mana dia saja yang menghadap diizinkan. Jadi itulah penerangan supaya kita buat yang betul. Jangan permudah. Sebab apa? Kita ni dah balik pada umrah, betul berdepan dengan Kaabah. Sekarang bila nak sembahyang subuh, Kaabah pun kita tak peduli dah. Tak mau sembahyang subuh. Itu adalah tak betul dan tak tepat. Itulah penerangan daripada soalan tadi. Okey. Sini pula. Boleh tolong terangkan hukum wanita ambil ubat tahan haid ketika mengerjakan umrah? Boleh? Wanita mengambil ubat ketika nak buat umrah boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan seminggu ke 2 hari nak pergi baru ambil uduk, baru ambil ubat. Yang ni tak berkesan. Dia kena 3 minggu sebelum. Apa hal pun ini berkait dengan kesihatan. Rujuk kepada pakar
pakar wanita. Rujuk pada pakar dia yang tahu berkenaan dengan ni, yang ada ubat yang dijual. Klinik yang ada ni. Apa dipanggil klinik ibu mengandung. Pergi sana. Cari pakar, dia nasihat, beli ubat dekat dia. Dia beri jawapan yang betul. Saya tak betul. Cuma saya nak kata boleh diharuskan mengambil ubat melewatkan kedatangan haid. Dibolehkan. Tapi tak semua berlaku, tak semua berjaya. 100 orang yang ambil, yang berjaya 65% saja. 35 lagi kadang-kadang gagal, kadang-kadang lagi teruk. Dia datang tak berhenti-berhenti. Itu saja nak beritahu lah. Tapi boleh. Di segi hukum, dibolehkan akhtiar melambatkan kedatangan haid. Dibolehkan. Okey? Itu cara dia. Terima kasih. Tanya doktor pakar sakit puan. Okey? Soalan. Mohon ulang semula niat umrah bersyarat, niat umrah badal. Okey, dan niat umrah, niat tawaf wada. Okey. Niat umrah biasa kalau dalam bahasa Arab, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dan Melayunya, ya Allah, aku berniat menunaikan umrah berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu umrah biasa. Umrah bersyarat ada dua. Satu yang belum datang haid, ya Allah Tuhanku, aku berniat menunaikan umrah berihram dengannya. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku bertahalul kepada Ta'ala. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku bertahalul kepada Ta'ala. Halangan syarak ni ialah haid lah, biasanya. Jangan pula orang tua yang sakit sikit-sikit niat bersyarat, tak boleh. Orang lelaki tak boleh. Ya. Sebab tidak ada di sana halangan syarak. Yang halangan syarak tak boleh masuk ke Kaabah. Niat syarat satu lagi jika haid sudah datang. Ya Allah Tuanku, aku berniat menunaikan umrah beramanya sekiranya haid aku berpanjangan, sekiranya uzur aku berpanjangan, aku bertahalul kerana Ta'ala. Ini masuk sampai ke Mekah kena tunggu 2 hari. Kalau haid masih ada lagi, gunting rambut keluar pada ihram. Bersih, angkat mandi hadas besar, pergi ke Tan'im, buat umratul qadha dengan niat syarat sekali lagi di Tan'im. Okey, dapat juga satu umrah. Yang ketiga, niat umrah badal. Umrah badal, nawaitul umrata wa tubiha badalan almarhum nama sekian Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ni berniat menunaikan umrah, ganti almarhum nama sekian lillahi Ta'ala. Dan berihram dengannya kepada Ta'ala. Saya ulang. Ya Allah Tuhanku, aku berniat menunaikan umrah badal, ganti almarhum nama sekian dan berihram dengannya kepada Ta'ala. Okey. Dan yang keempat, niat tawaf wada. Tawaf wada biasalah. Ya Allah Tuhanku, aku niat tawaf wada 7 pusingan, meninggalkan masjid haram kerana Ta'ala. Ya Allah Tuhanku, aku berniat menunaikan tawaf wada 7 pusingan, meninggalkan masjid haram kerana Allah Ta'ala. Itu soalan yang diberi. Banyak tu je lah. Okey, ada lagi? Lagi soalan lain? Dah pukul 12, lagi 10 minit. Zair Ali, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daimul hadas tu untuk kebiasaan kena di Malaysia. Tapi contoh kalau di Malaysia tiada keputihan, tiada kentut farat. Tapi tiba-tiba di Mekah baru sah benda itu ada. Ketika semayang, ketika beribadat, umrah, solat, waktu itu baru ada. Jawab dia, terus sampai ke Mekah kita tengok dalam tempoh 6 jam. Kalau 6 jam benda tu tiba-tiba kecairan tu ada. Ataupun kita tengok selalu angin keluar je ke depan. Maka ketika itu kita melengkapkan diri kita dah kena daimul hadas. Ataupun kencing, kok cucuk kencing. Bagi orang lelaki. Maka kita anggap waktu itu kita sudah kena menyakit daimul hadas. Laksanakanlah apa yang saya bagi panduan orang daimul hadas tadi. Boleh, tak ada masalah. Sampai ke sana berperasan kecairan ada, kencing tak tus ada. Macam-macam lah. Jadi dia boleh digunakan asalkan ni, tapi kena tengok 6 jam selepas sampai ke Mekah. Baru benda tu ada kena tunggu 6 jam dulu. Ada lebih baru panggil daimul hadas. Maksud daimul hadas tu hadas datang senantiasa, tak boleh berhenti-berhenti. Tapi kalau sekali berlaku sampai-sampai, berlaku sekali. Tunggu 6 jam dah tak datang lagi dah. Itu belum pasti kita mengatakan dia daimul hadas. Kerana mungkin
sistem kontrol kencing kita ni. Tapi kalau kecairan bagi wanita itu memang tak boleh buat apa. Tak 6 jam pun kalau dah cair je memang ada dah tu. Bagi perempuan yang jadi macam tu. Begitu juga bagi orang buasir, tak payah nak cek panjang-panjang dah. Tapi kalau sekiranya dalam bab kencing tak tu ni boleh kita kira. Pergi dulu tak dapat apa-apa, sampai sana baru terasa nak terkencing je, nak terkencing. Kena cek 6 jam. 6 jam nak kencing juga lagi. Sahlah dia ni daimul hadas. Itu senang. Cara nak buat perincian yang kita boleh agak daimul hadas atau tidak. Sebab di sini di Malaysia tak ada. Okey, terang ya. Terima kasih. Ada lagi soalan? Masa ada 7 minit lagi. Okey. Ustaz, ya. Kain ihram dibasuh dengan soflan boleh ke tak? Dia soflan ini ialah bau-bauan untuk mewangikan. Berbanding dengan fab dan bris, dia wanginya itu menunjukkan kebersihan ihram itu sudah dibasuh dengan sabun. Tetapi soflan ini yang melembutkan, dia mewangikan lagi, membuktikan senantiasa dalam wangi-wangi. Yang ni yang Rasulullah larang. La yalbisul mahrum ma yamasul warah wa za'faran. Jangan siapa-siapa memakai pakaian yang terkena, yang dilumur kepadanya dengan waras dan za'faran. Waras ni ialah bau-bauan daripada kayu, kayu cendana ke apa tu, ataupun daripada apa nama ni, zafran. Za'faran ni ialah bauan daripada bunga-bunga. Jadi pada saya tak boleh. Kalau orang lain kata boleh, rujuklah kepada mereka. Saya tak boleh. Sebab ada hadis. Kalau tak ada hadis, tak apa. Itu nak kena jelaskan betul-betul. Kan? Jadi jangan pakai soflan lah. Basuh dengan sabun fat wangi, biar bau macam tu saja. Jangan bagi dia ni. Kalau pakai juga, dia ada masalah. Kalau pakai juga, yang sebelah atas ni katakan, kita dah pakai, dia dah kena soflan, kita pakai pergi. Dia memang sunat memakai bau-bauan sebelum berniat ihram. Sebab Sayyidatina Aisyah kata, kuntu atyabu Rasulullah SAW qabla ihramhi wa ba'da ihlalihi. Aku sebenarnya telah memakaikan wangi-wangian di tubuh Rasulullah sebelum dia berniat ihram, dan aku pakai semula selepas dia bertahalul. Maka artinya sunatlah pakai wangi-wangian. Namun kalau dah pakai dekat pakaian, kita tak boleh tanggal. Katakan sampai ke Jeddah, nak ambil uduk, kita tanggalkan yang wangi ni duduk atas badan kita, kita pergi ambil uduk. Tak boleh ambil pakai balik. Pakai balik itu yang kata wangi yang baru sudah datang balik. Itu keputusan yang dibuat oleh Muzakarah Ibadat Haji. Okey, terang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bawa ahli keluarga yang OKU, umur 20 tahun, tak boleh urus diri sendiri, guna pampers, macam mana nak tahu? Jadi orang OKU yang tak boleh urus diri sendiri anggap sebagai daimul hadas. Bagilah pakai pampers. Pampers tak ada masalah. Orang lelaki boleh pakai pampers. Sebab pampers bukan bersarung. Pampers ni melekat. Yang jenis tuk lekat boleh. Ataupun jarum tekan tik lekat boleh. Yang jenis jahit dengan apa nama ini, itu tak boleh. Tapi yang di atas je lah. Kalau pakaian dalam, boleh pakai pen. Masih boleh pakai pen. Sebab itu adalah penghormatan kepada sistem bawahan kita. Jadi dibolehkan. Jadi orang yang bawa anak OKU, walaupun sudah balik umur 20 tahun ke atas, dia tak boleh jaga diri, anggap dia daimul hadas. Maka cara dia macam itulah. Cara dia apabila kita nak pergi tawaf, bersihkan badan dia elok-elok, pakai pampers masuk, ambil uduk untuknya, dan tempoh setengah jam terus bawa pergi tawaf. Masa tawaf tak kisah, jangan berhenti je. Tawaf sampai habis, selesai habis tu pergi sa'i je lah. Pergi sa'i. Tak ada masalah. Gunting rambut kita anggap dia adalah sah umrah dia sebab dia tak boleh kawal diri.
Dan kita pun anggap dia sebagai orang yang sebenarnya tak wajib pergi menunaikan umrah. Tapi bila dia buat tak ada masalah. Bila kita buat dengan sempurna, sah umrahnya, dapat pahalanya, walaupun dia pada hakikatnya dia masih tak ni. Orang OKU yang dia tak boleh buat ni, dia sebenarnya tak wajib menunaikan umrah. Tapi oleh sebab kita pergi, ada alasan nak suruh dia tengok Kaabah, nak memotivasikan keadaan dia, menyeronokkan diri dia. Dan kita pun dapat pahala. Bila umrah dia selesai satu, kita dapat 2 pahala umrah. Sebab membawa orang yang begini untuk mengenali Tuhannya, melaksanakan perintah Tuhannya, walaupun dalam keadaan dia tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bagus, bawa lah, tak apa. Tapi kena berat sikit lah. Susah sikit lah nak jaga. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau berdoa lebih afdal berdoa guna bahasa Arab, ikut buku dan buku gantung, ataupun guna bahasa Melayu yang lebih kita faham. Terima kasih. Dua-dua boleh, asal doa dua boleh. Tetapi mengikut dalam pendapat Imam Syafi'i, mengatakan doa paling afdal ialah dalam bahasa Arab. Mengapa? Pertama, ketepatan apa yang kita minta. Sebab kita doa tu kita tak buat sendiri dalam bahasa Arab. Kita ambil doa orang lain. Doa orang lain sudah di-scan oleh beberapa puluh ulama' dah sampai kita boleh amalkan. Maka itu yang paling afdal. Yang kedua, kita melatihkan baca doa dalam bahasa Arab ni, khususnya doa yang ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Al-Quran. Doa ni sendiri daripada Allah, kita gunakan balik kepada Allah, lagi afdal. Tetapi tidak salah, macam saya cakap awal tadi, sebelum pergi, apa masalah kita hidup di dunia ni susah sangat. Pasal hutang ke, pasal bergaduh dengan jiran ke, apa semua, cuba tulis dalam buku kecil, lekat dekat buku gantung kita ini, lepas sembahyang sunat tawaf, baca di depan Kaabah. Lepas kita dalam keadaan kesucian tawaf tadi ni, baca doa yang kita minta. Moga-moga dengan permohonan ini lebih dimakbulkan. Halo? Waalaikumsalam. Ya. Dah 8 bulan ni mula. Umur daripada umur 18 sampai ke atas lah. Tak ada sekatan lah. Ya. Ada. Itu kena pergi tanya di ibu pejabat. Sebab bahagian pelancongan ni bahagian saya juga, tapi orang lain yang buat, bukan saya. Pergi tanya dia orang, ya. Ya, okey. Ya, insyaAllah. Wassalamualaikum. Okey, maaf ya, ada soalan. Ustaz, nak tanya, kalau buasir hanya ketolan daging yang keluar, adakah termasuk di dalam kategori daimul hadas? Dia jawab dia gini. Kalau dia keluar, selama-lamanya keluar je tak masuk-masuk balik, itu tak apa. Ketolan dalam pundi-pundi dubur kita itu, dia keluar tak masuk-masuk lagi dah. Dah kita basuh cuci dah, itu tak apalah. Tapi kalau masuk sembunyi di dalam, bila kita buang air perut keluar, yang tu tak boleh. Sebab dia nanti, bila kita dah basuh, kita tolak masuk semula, kita berjalan, dia keluar balik semula. Jadi apa-apa saja yang keluar daripada dubur dengan kubul, batal wudu. Jadi dengan demikian, oleh kerana dia daimul hadas selalu keluar, jadi Allah memberikan rukhsah keringanan, keluar masuk tak kisah. Dengan syarat kalau masuk keluar balik dianggap sebagai najis. Oleh itu dia dipanggil daimul hadas. Tapi kalaulah ketolan itu memang dah di luar, tak masuk-masuk lagi dah, tak apa. Bersihkan saja, pergi ambil uduk dan tak payahlah dianggap sebagai daimul hadas. Sebab memang dia tergantung dah keluar dari awal lagi dah.
Itu senang saja. Sebab dia tak masuk lagi ke dalam. Walaupun asalnya dari dalam tapi dah keluar tu jadi anggota luaran dah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi? Okey, tak ada dah. Sebab dah genap pukul 12. Soalan pun tak ada. Kita berhenti setakat ini saja dahulu. Yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada para peminat sekalian. Apatah lagi yang baru nak pergi menunaikan umrah, silalah laksanakan apa yang kita beri panduan tadi. Gunakanlah buku-buku rujukan. Dan kalau ada masalah, berat sikit, telefon saya. Rujuk kepada mutawif. Kalau mutawif ni ragu-ragu sangat, rujuk kepada saya walaupun di Mekah. Telefon saya, insyaAllah ya, kalau di Mekah, campur 6 019 310 2500. Campur 6 019 310 2500. Jadi insyaAllah telefon. Kalau WhatsApp ni takut saya ni kadang-kadang cuai nak tengok WhatsApp. Telefonlah, janganlah sayang sangat nak rugi duit. Tak mau pakai duit banyak ni. Benda ini mustahak. Maka eloklah diangkat telefon, tanya. Ya, saya boleh jawab lagi panjang. Kalau WhatsApp, saya nak jawab balik WhatsApp berjela-jela. Ya Allah, punya penat. Saya pula bila tekan huruf O, dia jadi huruf 9. Dan jadi huruf P. Macam-macam benda ni. Tekan huruf T, dia jadi S. Tekan A, dia jadi R. Macam-macam ya. Jadi kalau cakap dengan telefon, lagi senang. Tambah part live terus. Kalau saya tengah duduk tidur pun tak ada masalah. Pasal kita tahu orang ni mustahak sangat nak tanya, kita tak boleh abaikan. Jadi itu saja ya. Dengan kata-kata itu, kita akhiri dengan sedikit doa. Semoga Allah merestui pertemuan ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa barik lana fi. Allahumma adili rahmata wal maghfirata was salamata wal fatal barakata alaina jami'a. Allahumma ta'ala alaina hikmataka wa alaina biqada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah wa sa'ya mashkura wa dzaba maghfura wa amalan salih maqbulah wa tijaratan lan tabur. Ya alim sudur akhrijna min zulumati ila nur wa adkhilna al jannata min abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Takat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berangkat menunaikan umrah. Terima kasih.